A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kita sama-sama memahami tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Sementara Ustazah menunggu yang lain juga. Ustazah nak tadi masa Ustazah live dekat Facebook Sunnah Tidak Pernah Bohong 2 sebab Sunnah Tidak Bohong yang satu tu jangan ikuti lagi. Sebab Ustazah dah kena hacks dan Facebook Ustazah dah benda-benda ngarut sebab bukan daripada Ustazah, yang itu Ustazah dah kena hack dan sebagainya. Cuma dalam Sunnah Tidak Pernah Bohong 2 tu ada Ustazah buat Facebook live tadi yang berkenaan kadang-kadang kita sakit kerana sihir, kadang-kadang kita ada masalah mental dan sebagainya, bagaimana untuk kita merawat. Ustazah tak tahu, setiap kali Ustazah live dia mati sendiri. Kalau mati sendiri dia Ustazah tak tahu, bukan kerana internet atau apa. Cepat anak Ustazah dia main game boleh pula kan, tapi bila Ustazah cakap kita sebut tadi berkaitan ni terus dia lock terus. Jadi di sinilah Ustazah ambil kesempatan hari ini untuk Ustazah, mudah-mudahan dalam TikTok kita ini, dan anda boleh komen dan minta nasihat Ustazah dan kita boleh kongsi sesuatu ilmu. Dan di mana sementara kita menunggukan yang lain, sebenarnya Ustazah nak kongsi, ada satu lagu yang Ustazah nak kongsi bersama. Sementara tu kat sini Ustazah nak kongsikan sesuatu kepada kita semua untuk kita sama-sama menghayati sesuatu yang lebih baik. Di mana Ustazah nak kita bersama-sama kejap. Ima abang handphone Mima. Jadi Ustazah nak kongsikan sesuatu, mudah-mudahan kita pernah, mungkin you all tak tahulah pernah mendengar atau tidak, sesuatu yang untuk kita sama-sama menghayati sama-sama. Sekejap, nanti sambung balik sekejap. Abdullah mengata slow Abdullah tutup dah lah. Hasan dan Umi. Umi? Ya sayang. Kenapa tak dapat Sebab Mi ada. Ima, tolong Mi jap. Ni kenapa Mi tak dapat ni? Tak tahu. Dah rasa dulu guna. Abdul jangan guna hotspot sini. Kena guna sana. Tak boleh dah guna hotspot sini. Mi tolong Mi. Kenapa Mi tak boleh buka YouTube Mi? Kenapa ni? Sabarlah Abdullah. Mula-mula tak ada tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana? Hotspot daripada mana sini? No. Buka wifi dulu. Mi nak wifi kat sini. Wifi ni kawasan ni. Abdul sabar. Abdul jangan main ni dulu. Jangan sabar. Abdul sabar. Okey. Okey, yang ni buka YouTube. Kenapa Mi tak boleh buka? Okey, jadi hari ni Ustazah nak sesuatu yang Ustazah kongsikan. Kadang-kadang kita tak tahu kenapa kita kena sihir dan sebagainya. Untuk pesakit sunnah yang lama apa yang you all kena tingkatkan, bagaimana melalui proses-proses untuk kita kenal bahawa kita semakin hampir dengan Allah Ta'ala, ataupun kita ni semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi di sini Ustazah nak kongsi. Mak, kenapa tak dapat juga Mak? Tolong Mi kejap. Yang Mi mat turun tu. Mana yang Mi mat turun? Dah, kenapa yang ini Mi mat turun kat. Dah. Tolong ambil hotspot Mi punya hotspot untuk Mi sambung dengan Mi punya suara. Speaker. Speaker. Dia warna coklat. Ada tak? Hotspot Mi punya ada tak? Yang warna coklat. Tolong cari kejap.
Jadi Ustazah saja nak kongsikan sesuatu ya, mudah-mudahan sementara ya tunggu apa yang Ustazah nak kongsikan ya, kita sama dengar dulu. Soalan. Ustazah nak sama-sama dengar ya, untuk kita sama-sama. Marah bukan kebencian, okey? Tapi tanda sayang. Engkau semakin dewasa. Kita sama-sama dengar ya, ini kata dia. Sedang dia semakin tua. Okay, kita sama-sama ya. Membilang usia. Kita sama Hayati. Saat kau berjaya, dia tiada berdaya. Semoga kau tak lupa jasa bunda. Okay, yang ni kita nak sama-sama ya, kaitan ya tentang kita sama-sama berbakti kepada kedua ibu bapa ini, itu menebus segala dosa-dosa besar. Jadi nilai yang besar hari ini lagu Ustazah kongsikan supaya kita menghayati ya. Kita dengar sama-sama. Kita sama-sama dengar ya. Kita semakin dewasa, kau semakin dewasa, berjiwa merdeka ya, kita ingat. Sedang dia semakin tua, membilang usia. Kita sama-sama hayati. Di saat kau berjaya. Mana lirik dia ya? Sementara saya nak ceritakan yang penyembuhan, kita sebenarnya kau tak lupa jasa bunda. Okey. Veterannya dari rasa luhur. Kita dengar ya, sering kata dia menegur sebelum terlanjur. Okey. Itulah yang diwarisi, pesan ibu terpahat di hati. Ingat-ingatlah berpesan-pesan untuk kebaikan. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Itulah lagu warisan ya, jasa bonda ya, di mana ditendi katanya apa ni yang kita nak dengar tu sini katanya ya, penuh dengan penghayatan ya. Kita kena faham di mana Al-Fatihah ya, kepada orang-orang tua kita ya. Kita sama-sama hadiahkan surah Al-Fatihah. Lain Ustazah ya rasanya. Yang lain okey ke, clear ke? Lain clear ke dengar apa yang Ustazah sampai beritahu ni? Jadi kita sama-sama menghadiahkan surah Al-Fatihah
ya kepada kedua ibu bapa kita, mentua kita dan kepada nenek moyang kita. Al-Fatihah. Okay, amin ya rabbal alamin. Okay, dah dengar dah suara, dah okay dah line? Saya dah tengok line okay tak? Boleh komen sikit. Jadi hari ini Ustazah nak buat kata ada orang dia kena, kadang-kadang kita bila dah berubat cara sunnah ya. Jadi apa yang perlu kita buat sebaik-baiknya. Dan di sinilah Ustazah nak kongsi kepada semuanya ya bagaimana kunci penyembuhan tu. Kadang-kadang kita tak tahu ya di mana kunci-kunci. Dan kalau kita nak berubat cara bila kita katalah kena sihir ya, kalau kita kena santau dan sebagainya, apa yang perlu kita lakukan ya. Kadang-kadang kita nak tahu kena macam mana kita nak sihir itu, kita nak rawat sihir kita dan sebagainya. Jadi di sinilah ya Ustazah nak bersama-sama untuk ingatan kita bersama-sama supaya anda tahu kunci-kunci setiap kejayaan untuk kita nak berubat, nak kembali dengan perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak mencari keberkatan hidup, jiwa kita nak tenang, jiwa kita nak bahagia. Ya, jadi di sinilah Ustazah nak kongsikan. Ada yang okey, tengok line clear tak? Cuba tengok line clear tak? Line clear? Okey, line clear tak? Tadi Ustazah tu masuk 2 line tadi. WhatsApp Ustazah punya line dengan ni. Okey, line clear tak? Jadi hari ini ya Ustazah nak sambunglah daripada perbualan Facebook Sunnah Tidak Pernah Bohong tadi, yang Facebook Sunnah Tidak Bohong 2 ya, di mana kita bercerita ya tentang orang yang kena sihir ya, orang yang kena santau. Bagaimana pula ya untuk apa kaitan dengan sesuatu yang sahabat-sahabat sunnah ni. Ustazah nak buat you all semua supaya kita muhasabah diri ya. Kenapa? Sebab bila kita berubat cara sunnah ya, bukan saja suara macam jauh. Kejap, suara macam jauh. Kejap saya tengok. Ni anak-anak tolong Umi kejap, tolong tutup ni sekejap. Okay, clear dah Ustazah. Okay, jadi macam ni ya. Di sini kita sama-sama menghayati. Kita sama-sama Abdullah tolong tutup tu line tu. Imah sambung buat kerja mak. Imam sambung buat kerja. Kena hantar malam ni juga. Cakap dengan Imam. Ni tutup. Okey, jadi Ustazah nak kongsikan sesuatu tentang tutup terus. Maknanya Ustazah nak kongsikan sesuatu tentang bagaimana tentang kisah Alqamah. Mana kisah Alqamah ni bukan kisah yang kecil. Bukan kita kata aku dah tahu tentang Alqamah ni. Bukan ya. Sesuatu yang Ustazah nak cerita tentang semua pesakit-pesakit sunnah. Anda dah berubat cara sunnah Rasulullah SAW. Anda dah keluarkan racun. Anda dah keluarkan kimia dalam badan anda. Yes, okay. Sakit zahir kita, saya kata nak merawat penyakit zahir mudah dirawat. Tapi jiwa kita tak tenang. Salah satu sakit menyebabkan kita sakit mental ialah menyebabkan jiwa kita tak tenang. Buat apa ini tak kena, itu tak kena dan sebagainya. Jadi ada sebelum saya nak ceritakan tentang Alqamah. Ya, jadi sesuatu yang menarik perhatian kita semua. Ustazah nak beritahu kepada pesakit-pesakit sunnah supaya anda menjadikan ini sebagai kunci utama untuk kita mendapat penyembuhan. Untuk kita mendapat kunci utama, kita mendapat keberkatan dalam kehidupan kita. Ya, dan di mana kita mendapat sesuatu yang kita mencari. Dan manusia kadang-kadang dia mencarilah tak, benda ni soal hati. Orang yang ada masalah jantung, orang yang ada masalah jantung hati dan sebagainya. Ada yang benda yang anda kena koleksi. Pesakit-pesakit sunnah, Ustazah nak beritahu apa yang Ustazah alami, apa yang Ustazah nak kongsikan. Pintu rezeki kita, kadang-kadang kita dah berhenti kerja, kita nak, niat kita tu dah betul. Kita nak, aku tahu kerja bank ni terlibat dengan riba, aku tak nak terlibat dengan riba. Ada orang diberhentikan bank secara paksa, ada orang berhenti kerana sukarelawannya. Jadi di dalam kita nak berhenti kerja, kita tahu kerja kita ni kadang-kadang nak solat maghrib terlepas jalan jam terlepas solat maghrib, kadang-kadang subuh kita pun macam mana kerana benda agama jadi inilah kerana agama kita menjadi kita membuat pilihan. Tetapi semakin kita nak kepada agama, kita diuji oleh Allah Ta'ala. Semakin kita nak mengikuti sunnah,
semakin kita diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi ada apa ni? Sebenarnya susah ke untuk kita mencari di mana kesalahan kita, di mana kesilapan kita. Jadi di sinilah Ustazah beritahu kalau Ustazah nak beritahu saja, Ustazah beritahu yang live Ustazah, TikTok live Ustazah yang baru yang paling last Ustazah beritahu tu. TikTok live Ustazah tentang satu motivasi apa yang Ustazah lalui. Bagaimana cabaran, ujian Ustazah lalui. Okey, anak nombor 8 Ustazah boleh tenang kan. Ustazah tahu Ustazah memilih Allahu Ahad, Allahus Samad. Maknanya kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi rupanya Allah Ta'ala nak tegur. Ada tingkatan-tingkatan. Lepas tu anak nombor 9 pula. Allah Ta'ala uji Ustazah. Dan tu kita nak harapkan sangat. Tak dapat anak perempuan, kita nak anak lelaki. Lepas tu Allah uji. Jadi di mana kesungguhan kita dengan perubatan cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakit Ustazah ni macam sihir. Ustazah nak beritahu bagaimana sunnah merawat penyakit zahir dan juga batin kita. Jadi apa yang Ustazah kongsi ni, Ustazah belum yang pagi tadi dalam perjalanan dalam Facebook Live Ustazah Sunnah Tidak Pernah Bohong 2 tadi, Ustazah kongsi share tentang bagaimana perjalanan macam kita bila nak kepada Allah Ta'ala, ke pekerjaan kita dan sebagainya. Kadang-kadang kita diuji dengan rezeki, bagaimana dikatakan tawakal yang bagaimana yang dikatakan tawakal yang sebenar-benarnya. Kita nak tahu apa erti tawakal yang sebenarnya. Bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana kita nak memahami bagaimana Allah menguji seseorang hamba supaya kita ni semakin dekat dengannya. Tak tu ujian ni jangan takut untuk hadapi ujian. Sebab kerana ujian itulah yang mengenal diri kita ini. Setakat mana kita benar-benar mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hari ini Ustazah nak tekan kepada kita semua Kalaulah kadang kita dah tingkatkan diri kita macam Ustazah dah tingkatkan, tiba-tiba Allah Ta'ala uji lagi satu ujian yang hebat dan Ustazah beritahu bila Ustazah diuji dengan oleh Allah Ta'ala bagaimana jiwa kita. Sebab tu perubatan sunnah ni bukannya dapat kita masuk Google, kita belajar Google Meet atau kita belajar sehari, kita terus buat pada orang lain. Bukan semudah itu yang anda sangka. Sebab tu Ustazah selalu memberitahu kepada pesakit-pesakit sunnah, setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Kalau nak berubat cara sunnah, wajib total 100% dan di mana wajib tinggalkan sabun, shampoo, suplemen yang luar supaya kita nampak kehebatan, kebenaran perubatan cara sunnah. Tetapi perubatan sunnah bukan hanya merawat zahir kamu. Tapi perubatan sunnah merawat di dalam batin kamu. Batin yang bagaimana? Jiwa kita yang telah lama, minda kita telah dirosakkan, jiwa kita telah dimatikan. Jadi bagaimana untuk kita semua tahu di mana dengan perubatan sunnah ni dia menyelesaikan total masalah kehidupan kita seharian. Di dalam rumah kita akan cari apa lagi yang tak sempurna, apa lagi yang aku tak buat, apa lagi yang aku tak lakukan. Sehinggalah Allah Ta'ala tegur Ustazah, melalui Allah uji anak Ustazah, sulung Ustazah, sakit. Sakit maknanya sihir dan sebagainya. Dia boleh bercakap, benda ni lawan dengan kita dan sebagainya. Dan kita lawan hujah. Lawan hujah ni, sebab iblis ni, syaitan ni, dia pandai bercakap. Sebab Ustazah kalau biasanya, kalau pesakit-pesakit sunnah, kalau ada benda sihir, gangguan, Ustazah tak suka bercakap. Ustazah takkan percaya apa yang keluar di lidah mereka. Biasanya benda yang keluar daripada mulut, lidah, yang kata konon orang ni buat, konon orang buat tu, berhati-hati. Kadang-kadang itu daripada syaitan yang untuk memporak-perandakan manusia. Jadi untuk kita berburuk sangka. Sebab tu bukannya buruk, orang kata buruk sangka dengan keturunan lah, saka lah dan sebagainya. Minta maaf banyak. Apa yang Ustazah lalui sepanjang pengalaman Ustazah dan apa yang Ustazah kongsikan pesakit-pesakit sunnah, Ustazah akan tunjuk bagaimana seorang isteri merawat suaminya, penyakit sihir dan sebagainya. Bagaimana seorang isteri yang berubat cara sunnah asalnya nak rawat penyakit zahir, tetapi dia merawat penyakit batin sekali. Kalau boleh Mas Syita tolong cari Farhana. Ada tak Farhana? Ada tak dalam TikTok kita? Dapatkan Farhana untuk kita live. Dapat live dengan Farhana. Pengalaman seorang wanita, seorang ibu yang dah bawa suaminya berubat merata-rata. Akhirnya beliau kata berubat cara sunnah. Rawat asalnya berawat zahir, tapi sunnah
dia menunjukkan kehebatan yang luar biasa dan yang merawat itu ialah isterinya sendiri. Cuma Ustazah guide saja bagaimana Ustazah nak buktikan. Bila kita berubat cara sunnah, orang akan tanya, perubatan sunnah ni ada kadang-kadang orang ingat ruqyah je ke? Salah ya. Ustazah nak beritahu perubatan sunnah ni luas. Sebab tu saya kata ada kalanya dia berkaitan dengan sutra, kadang-kadang perlunya kepada minyak zaitun, ada sukatannya, ada caranya dan sebagainya. Jadi apa yang Ustazah nak kongsi sementara, tolong cari Farhana untuk Ustazah ya, tolong carikan Farhana. Kalau Farhana ada, Masyita tolong ya, atau sesiapa pesakit atau Wawa ya, tolong dapatkan Farhana. Harap-harap Farhana ada TikTok untuk kita kongsikan kepada orang awam ya, ataupun Ustazah akan kongsikan video Farhana bagaimana perjalanan beliau sebagai seorang isteri. Dia dah macam dah berubat merata-rata, bagaimana hubungan dia dan suaminya dan sebagainya ya. Jadi di sini menjadi satu kunci utama. Sebab tu Ustazah kata bila kita kepada pesakit-pesakit sunnah, Ustazah bersyukur sangat, alhamdulillah Allah Taala bukakan hati ya. Pesakit Ustazah dia mula-mula dia berkata kan, bila Ustazah terima mesej Ustazah, style Ustazah bila pesakit dah kata itu pendiam, Ustazah diam. Ustazah tak nak berdebat. Ada kala orang Ustazah tak perlu berdebat, Ustazah tak perlu nak mempertahankan. Bagi Ustazah, Ustazah dah menyampaikan yang lain kebenaran keimanannya. Kalau benar iman kita, kebenaran iman kita tu benar. Jadi kalau benar keimanan kita ni, insya-Allah ya, apa pun sekalipun kita goyah sekejap, nanti Allah kembalikan kita kepada kebenaran. Jadi di sinilah Ustazah nak kongsikan ada sesuatu. Sementara kita tunggu Farhana, tolong cari kalau boleh Ustazah nak Farhana. Orang lain punya ada gangguan juga ke? Sebab yang saya kejap berhenti. Ustazah tak faham ni Adlina, orang lain punya ada gangguan juga ke? Sebab yang saya kejap-kejap berhenti, maknanya gangguan lain ya. Tengok gangguan lain ada masalah tak? Rasa macam ada nampak nama Kak Farhana. Pastikan adakah Farhana komen, adakah itu Farhana benar-benar pesakit Ustazah ya. Kak takut nanti Farhana nama lain pula ya, tersalah orang pula. Jadi di sini Ustazah nak tunjukkan ya bagaimana sebenarnya nak rawat penyakit lain. Sebab Ustazah nak buktikan ya kehebatan bila kita kembali dengan perubatan cara sunnah. Bagaimana Allah Ta'ala menunjukkan selain mengeluarkan. Lepas tu bagi Ustazah, penyakit Zohir mudah dirawat. Kadang-kadang orang kata, saya sakit kronik ni. Bagi Dr. Zohir itu kronik. Bagi Ustazah, tak kronik. Kalau pesakit tu 100, Abdullah nak kencing, pergi kencing. Jangan tahan. Pergi kencing, bercakap. Jadi, ya, apa yang Ustazah nak kongsikan kepada semua, ya, sesuatu yang subhanallah, ya, nilai dia besar. Sesuatu yang di mana kalau kita nak sembuh ya, orang yang tekanan mental ya, orang tekanan mental dan orang yang kena sihir ya, apa yang Ustazah nasihatkan, jangan dengar kalau orang tuduh jiran ni buat, mak saudara aku ni buat, orang ni buat, orang ni buat. Jangan benda tu jatuh kepada fitnah. Apa lagi kita fitnah orang yang dah meninggal. Kat mana kita nak cari kita fitnah orang yang meninggal. Yang bercakap ni Ustaz, Ustazah. Ya, Ustaz. Ustaz akhir zaman ni pegang kamu dua perkara. Ada ya, dalam kitab Bidayatul Hidayah pun ya, ada awal-awal menerangkan ulama ni terbagi dua akhir zaman. Ulama dunia dan ulama su. Ya, siapa dia ulama ulama akhirat dan ulama dunia. Ya, ulama su dipanggil ulama dunia ni ulama su. Ya, seorang ulama yang betul dia tidak akan ya mudah ya menuduh sesuatu perkara. Okey, Farhana, alhamdulillah kita jumpa Farhana. Farhana siap sedia nanti untuk Ustazah nak kita kongsi share Farhana. Ya, untuk kita kongsi share. Setiap yang mana mereka berlive dengan Ustazah, ya Ustazah nak bagi hadiah nanti. Hadiah istimewa iaitu hadiah keluaran pertama di mana Ustazah buat keluaran yang pertama, iaitu hadiah daripada Ustazah, iaitu hadiah yang istimewa, iaitu lip serum. Maknanya Ustazah buat serum dan untuk ni adalah untuk merawat. Sebab Ustazah lebih kepada tasheh. Maknanya Ustazah taslih ya, lebih kepada pemulihan. Taslih maknanya kita lebih kepada pemulihan ya. Sebab Ustazah tengah buat ya satu benda yang berkaitan untuk merawat ya, sebab ramai sangat wanita-wanita muslimah bibir mereka dah rosak ya dengan kimianya dan sebagainya.
Ya, kadang bibir tu dah jadi hitam dan sebagainya. Jadi janganlah takut. Ya, jangan. Dan insya-Allah ya, kita pastikan persatuan kita jual ni, ya, daripada persatuan buat ni, kami memilih barang yang kualiti, ya, dalam bahan tu ialah kualiti, tetapi kita jual dengan harga pasar malam. Ya, supaya target kita sebenarnya kita nak membuktikan di luar sana, ya, bahawa kadang-kadang ya bukan semua orang mampu ya nak beli sesuatu produk yang berharga 1,000, 2,000 ya, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang baik kadang-kadang yang murah kebanyakan ada kimia dan sebagainya. Jadi di sini ya kita nak beri kepada mereka ya hadiah yang istimewa daripada InsyaAllah ya, di mana Ustazah buat satu yang saya kenalkan Al-Hub. Dan Al-Hub ni ialah Ustazah tengah trademarkkan Al-Hub Ustazah. InsyaAllah ya, kita akan rasmikan pada 9 hari bulan 10 dalam pada tepat kita 12 Rabiul Awal, di mana di situ ya kita buatkan Al-Hub, maknanya ya iaitu love, cinta kita semua kerana Allah dan Rasul, dan kita berkumpul kerana mengajak wanita-wanita di luar sana supaya mereka kembali ya kecantikan mereka ialah keyakinan dalam diri mereka mengikut fitrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna jiwa kita ya menjaga apa yang Allah bagi, kita jaga. Kulit yang ni Allah bagi, kita jaga. Ya, nak macam mana? Ada Ustazah nak tunjuk ya. Itu baru Al-Warid ya. Al-Warid tu belum dikelangkan lagi sebab benda tu kita baru buat R&D ya. Buat R&D di mana Al-Warid yang terbaru ni formula dia lain sikit, dan Ustazah terima daripada beberapa pesakit baru. Kejap Ustazah terima pada pesakit baru Ustazah. Kejap Kak Jamalia Hasan. Okey. Mungkin dia terlampau seronok Kak Jamalia Hasan. Dia tunjuk ni gambar dia asal. Okey, dia kata dengan Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Hari ni saya mula nak uzur. Dah lama saya tak uzur. Dia beritahu kan. Sebab dia belum pakai pati ahmar, pati asfal lagi. Darah uzur warna pink-pink gitu. Ya. Tapi satu badan rasa sakit-sakit dan rasa nak demam. Yang rasa nak sakit pada atas bahu, tengkuk, pinggang, kaki pula rasa salam cu. Apa boleh saya buat Ustazah? Jadi ini dia orang nak tahu cara bagaimana untuk berbuat cara sunat. Cuma hari ni Ustazah nak tunjuk, dia menunjukkan pada Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, 15 September saya nak berkongsi sikit perubahan pada kulit muka saya. Bersyukur sangat-sangat Allah pertemukan dengan sunat tidak pernah berbohong. Jeragat yang dulunya teruk dah berangsur hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat. Nampak kesyukuran dia. Dia tunjuk kulit dia. Asalnya kulit dia macam ni. Asal kulitnya. Asal kulitnya. Jeragat dia teruk sangat. Lepas tu dia tunjuk dalam masa dia gunakan 2 botol. Dia beritahu Ustazah ya, dia guna 2 botol tu, dia rasa nampak lah ya dia punya sebab tu kita sebenarnya bukan nak buat untuk produk kecantikan ya, sebab Ustazah nak buktikan kepada orang ya, tinggalkan sabun shampoo luar, kita pakai tu hujung rambut sampai hujung kaki ya. Disebalikkan dia nak Al-Warid ni nak betulkan balik tulang kita dan sebagainya ya, saraf-saraf kita yang mana parah keluarkan manis racun yang boleh membahayakan penglihatan kita dan sebagainya, perlu dikeluarkan cepat untuk stabilkan. Tetapi kali ini ya di mana belum kita dengar orang lain lagi, sebab kita bukan saya saja buat macam tu. Bagaimana kata permulaannya, dia kata mula-mula badan dia yang dia keluar ialah benda minyak tapi dia keluar air-air. Ya, jadi dia keluar air banyak dalam badannya. Tak tu saja nak beritahu pada semuanya. InsyaAllah kita dah jumpa Fahana. Sebab tu Ustazah nak kembali keyakinan. Jangan ikutlah ya, jangan kamu seperti wanita jahiliah. Allah tegur di dalam Al-Quran ya. Sekarang ni kita ramai wanita-wanita muslimah, mereka bertabarus ya, bertabarus ya, hukumnya adalah haram. Ya, bertabarus ini adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, bertabarus ini ya ada benda dosa yang kalian tak sedar, dan dosa-dosa itu akan dia bertumpuk sedikit demi sedikit dan akan menyebabkan ya Allah Taala timpakan musibah dalam diri kita sendiri. Dalam diri kita sendiri. Ini yang Ustazah nak tahu. Okey, yang lain boleh sharekan ya, anda guna Al-Warid, apa yang tindak balas berlaku dan keluar ya, supaya Ustazah boleh beri lagi ya, sebab yang Al-Warid yang terbaru yang Ustazah jual start pada tawaran TikTok dan tawaran
kita ada sekarang ni set safar. Ya, saja-saja bagi 2 Al-Warid kat situ sebab nak keluarkan lagi, nak stabilkan tubuh badan kita supaya lebih elok. Sebab ini masih dalam R&D, kita belum kelangkan lagi. Sebab bila Ustazah berbincang dengan kelang, masalah mereka ialah Ustazah nak dapatkan dulu minyak zaitun yang Ustazah ambil dan sebagainya. Nak tahu kelang tu, nak dapatkan kelulusan kelang tu, nak dapat diorang hantar supaya benda tu mendapat kelulusan. Dan insya-Allah benda tu kita akan jual kepada orang awam. Siram lipstick kita, siram madu kita ni bukan saja di bibir dan juga di bahagian pipi. Dan Ustazah akan ajar pada wanita muslimah bagaimana di pipi ni, di bibir kita ni ada bahan-bahan saraf yang perlu kita jaga. Kalau bibir kita hitam dah terlampau kronik, kalau kita mana kita ada jeragat dan naik sebagainya, itu maknanya menunjukkan kita makan kosmetik yang tidak selamat, produk yang tidak selamat hingga mendatangkan mudarat. Lepas guna Al-Warid, saya panaskan suam, terus tuam dekat tempat yang lenguh setelah seharian bekerja. Sebaik-baiknya Taki, nasihat Umi sebaik-baiknya jangan dituamkan. Okey, Al-Warid tu dia ada sifatnya sendiri. Umi nak beritahu Al-Warid tu ada sifatnya sendiri. Sebab itu sebab tu dia bila kita buat dia ada sukatan. Sebab Al-Warid ni ada sukatan. Yang macam baru-baru ni Ustazah beritahu foundation ahmar. Foundation ahmar ni maknanya nama foundation, tapi boleh letak dalam mata, boleh letak dalam telinga, dan orang kanser bagaimana untuk merawatnya. Sebab Ustazah lebih kepada taslih. Maknanya kita ialah memulihkan. Sebab tu al-hub, maknanya kita menunjukkan bahawa sesuatu yang kita buat ni untuk merawat balik. Kalau kulit kita nampak kusam, kulit kita bertambah teruk, pakai lipstick bibir kita bertambah hitam, perlu dirawat segera. Kalau kita tak rawat, dia akan menjadi kanser kepada kita semua. Jadi okey, Ustazah nak kongsikan sesuatu kepada ni, dan Ustazah nak bercakap dengan Farhana. Kejap Ustazah nak cari Farhana. Farhana sekali lagi mesej dengan Ustazah. Apa Farhana punya ID Telegram? Sebab hilang pada Ustazah. Kejap, Ustazah nak masukkan Farhana pun Ustazah hilang. Kejap. Ustazah tengah cari, tak jumpa. Kejap. Tolong Farhana mesej dengan Ustazah balik untuk Ustazah dapat cari balik. Okey, jadi di sinilah Ustazah nak beritahu, katakanlah yang Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang yang berlaku pada Al-Qamah. Jadi Al-Qamah ni bukan benda yang kecil. Al-Qamah ni bukan orang yang banyak buat dosa. Orang seorang yang ibadah, orang yang banyak beribadah kepada Allah Ta'ala juga. Farahana 502. Okey, kejap Farahana. Ustazah tak jumpa Farahana 502, tak dapat link dia. Kejap, Ustazah cuba tekan jap. Okey, Ustazah tak dapat. Macam mana Ustazah nak buat jap. Ustazah tengah cari Farahana 2. Kejap Ustazah tengah cari jap. Abdullah, tolong minta kakak buka aircon. Dah buka aircon dah. Cuba diorang tengok aircon punya nombor berapa. Ustazah tak dapat lah Farahana macam mana Ustazah tak dapat Farahana punya. Bila Ustazah kata tetamu, bila Ustazah nak tekan tetamu tu, Ustazah tak dapat Farahana punya. Ada sesiapa yang boleh bantu sementara tu? No. Bagi Mi remote. Ya ada. No, bagi Umi remote. Okey, jadi di sini apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Allah Taala firman-Nya,
Artinya katakanlah kepada orang yang berbakti kepada kedua ibu bapanya, buatlah apa yang engkau mahukan kerana sesungguhnya Allah mengampunkan kamu. Okay, ingat ya. Jadi soal ni anak-anak ya, kadang-kadang kita suka antara adik-beradik ya, berebut-rebut ya, kadang-kadang kita tak nak jaga mak bapak kita. Kadang-kadang orang ni harapkan orang ni harapkan orang ni ya. Jadi apa jaminan Allah Ta'ala ni dalam Al-Quran? Allah Ta'ala ingatkan, katakanlah kepada orang yang berbakti kepada kedua ibu bapanya, buatlah apa yang engkau mahukan ya, kerana sesungguhnya Allah mengampunkanmu. Jadi riwayat ni daripada Muslim dan selainnya menyebut seorang anak tidak akan dapat membalas jasa bapanya melainkan jika ia mendapatinya sebagai seorang hamba sahaya lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba yang mengerjakan solat dan berdoa agar diampuni kedua bapanya melainkan diperkenankan Allah ya doanya dan ia diampunkan dengan berkat doanya untuk kedua ibu bapanya walaupun kedua-duanya itu fasik. Ya, Nabi SAW bersabda lagi, berbakti kepada kedua ibu bapa itu menembus segala dosa besar. Ya, jadi di sini Ustazah nak ingatkan lagi daripada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa berbakti kepada kedua ibu bapa itu menambahkan umur, iaitu diberkati umurnya dan mengikut yang dituliskan oleh malaikat. Jadi apa yang Ustazah nak ceritakan di sini, kalau ada yang beranggapan ya, kadang-kadang ada orang yang beranggapan ya, kalau anggap tak nak perantaran contoh aku ni cinta Allah, kita sembahyang baik, ibadah kita baik, kita jaga ya, semua ulama kita pergi ya, tetapi kita abaikan orang tua kita ya, kita buat tak tahu orang tua kita, kita lupa hak orang tua kita. Ya, jadi apa yang Ustazah nak beritahu ya, kepada orang yang sakit sihir, orang yang kena santau, masalah dalam rumah tangga atau apa segala masalah dalam hidup kita. Pertama yang you all nak koleksi dulu ialah ya, kalau sembahyang kita, ibadah kita sebesar apapun ya, tetapi terhijab kerana apa? Kerana kita ada dosa, ada salah, ada silap dengan ibu bapa kita. Jadi apa yang Ustazah nak, seorang anak ya, seorang anak, sehebat mana kamu seorang ulama, kamu seorang ustaz, pengikut kamu berjuta ramai orang, ya, sekalipun redha Allah bergantung kepada redha kedua ibu bapa. Walaupun ibu bapa kamu seorang petani, walaupun ibu bapa kamu orang biasa-biasa, walaupun ya kita ni nak kepada agama, ibu bapa kita masih lagi dalam keadaan fasik, ya, seorang anak tidak boleh menghukum orang tuanya. Selalu bila Ustazah tengok orang yang ada masalah mental, orang yang kehidupannya tidak tenang, orang yang ada sihir, selalunya kunci yang Ustazah lihat ialah mereka ada masalah dengan ibu bapa mereka. Mereka ada dendam dalam hati mereka pada ibu bapa mereka. Mereka ada rasa hati dengan orang tua mereka. Jadi, ya, kunci dia, anda pergilah berubat macam mana pun, jiwa anda, sebab orang yang kena sihir santau ni, syaitan tidak akan berjaya ya menguasai dalam hati jiwa seorang hamba Allah yang benar-benar mereka ini mentaati, mereka ini yang jaga kedua ibu bapa mereka. Orang yang prihatin kepada kedua ibu bapa mereka ini, selalunya Allah Ta'ala akan pelihara dalam aspek-aspek kehidupan mereka. Allah Ta'ala pasti akan pelihara. Sebab benda ni Ustazah perhatikan ya, Ustazah bukan cerita nak main-main, Ustazah bukan cerita reka-reka ya. Benda ini benar-benar terjadi. Ya, benda-benda ni benar terjadi dan Ustazah melihat, dan anak Ustazah sendiri Allah Ta'ala uji ya kepada anak-anak Ustazah sendiri. Nanti Ustazah akan ceritakan. Sementara Ustazah nak dapatkan Fahana balik untuk cerita pasal sihir tadi ya, Fahana. Sebab Fahana ni dia merawat suaminya. Ustazah tak dapat Fahana kejap. Ustazah tak dapat Fahana. Nanti Ustazah tengokkan ni, sebab Ustazah tak dapat nak, macam mana Ustazah nak cari Fahana. Ustazah pun tak dapat link untuk Fahana.
Cuma Ustazah boleh tunjuklah Telegram. Tapi insyaAllah besok kita akan usaha dapatkan Farhana. Bagaimana beliau merawat. Dan Ustazah ada seorang lagi pesakit. Asal nak merawat ayah dia sakit gout. Ni asal nak merawat ayahnya sakit gout. Tetapi bila Ustazah tengok, sakit dia bukan sakit gout. Tetapi dia ada benda yang lain. Ya, benda yang lain, anak dia tunjuk kepada Ustazah. Bapak dia ibarat macam separa sedar. Dia tak sedar. Dia ambil benda tu, dia gerakkan tangan dia. Tangan dia bergerak. Tangan dia bergerak, dia buat sesuatu. Lepas tu diorang nampak dekat rumah diorang tu, ada benda tu macam panah dalam rumah mereka. Mereka kata tak pernah berlaku. Jadi benda ni, saya tak dapat link dari Ustazah. Masalah Ustazah macam ni Farhana. Masalah Ustazah, bila Ustazah tekan tetamu, kenapa Ustazah tak ada nama Farhana dalam ni? Ustazah tak dapat. Mungkin Farhana kena request jadi tetamu. Farhana cuba request jadi tetamu Ustazah. Cuba tekan mana-mana yang untuk menjadi tetamu. Supaya Ustazah dapat masukkan Farhana. Sebab Ustazah bila dalam list tu tak ada. Jadi Ustazah minta request untuk menjadi tetamu Ustazah. Supaya dekat luar sana kita dapat kongsi. Sebab ramai memang dah habis duit. Ya, beribu-ribu kadang-kadang berubat sana, berubat sini. Ya, pergi jumpa doktor pun dah. Lepas tu dengan suami kita. Lepas tu pergi rawatan. Orang kata perubatan-perubatan yang lain. Mereka dah pergi. Tapi biar mereka dengar sendiri pada Farhana. Nanti Ustazah akan tunjukkan sedikit tentang video. Tentang dalam Telegram. Jadi diorang tahu mana benda ni bukan kita reka-reka, kita cerita-cerita, bukan macam tu. Nak menunjukkan ya, bila kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW ni 100%, maknanya dia akan merawat zahir dan batin kita. Dia merawat kedua-duanya sekali. Sebab tu ada pesakit, bila hantar maklumat kepada Ustazah bila kata ada tindak balas yang sebahagian itu berpunca daripada kimia dan ada yang sebahagian itu berpunca di luar pengetahuan doktor dan sebagainya. Jadi mereka tak tahu ni sakit apa. Tapi kita boleh nampak dalam rumah kita akan terima macam-macam dan macam mana untuk kita hadapi. Saya cuba tengok Farhana pula ada tak Farhana request. Tak ada pun. Farhana dah buat ke untuk request? Okay, Farhana cuba buat ya. Okay, jadi sementara tu ya Ustazah nak beritahu pada semua. Kalau kita anggap kita tak nak perantara. Kalau orang kata orang mencari cinta Allah, dia tak nak ada perantaraan. Ingat ya, seorang anak, kalau kita nak nak dekat kepada Allah Ta'ala, syarat dia, redha Allah bergantung kepada redha kedua ibu bapa. InsyaAllah. Okay, saya dah jemput. Okay, Alhamdulillah kita dapat. Assalamualaikum Farhana. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam. Okay, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Farhana apa khabar? Sihat. Ustazah apa khabar? Ustazah Alhamdulillah. Ustazah sihat. Ustazah nak tanya dengan Farhana. Mungkin di luar sana Farhana boleh kongsikan macam mana mula sekali, macam mana Farhana tahu tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Yang mula-mula kenal Ustazah, sunnah tidak pernah bohong. Mula-mula saya kenal Ustazah daripada FB Live. Hai Ustazah. FB Live yang Ustazah macam bagi ceramah pasal daripada Facebook Live, okey. Waktu PKP hari tu kan Ustazah ada bagi buat live macam nasihat orang pasal orang solat Jumaat apa semua tu. Dari situ saya follow Ustazah. Okay, lepas tu? Lepas tu Ustazah selalu buat live kan. Dari situ saya selalu follow live. Bila Farhana selalu saya selalu dengar follow live Ustazah. Tutup pintu bilik wali kejap. Ustazah. Tutup pintu bilik wali kejap. Ustazah cantik. Okay, macam mana Farhana? Saya follow live Ustazah dari Disember 2020. Time tu Ustazah selalu buat live. So
So dari situ saya follow. Lepas tu dari situ saya tertarik lah nak join perubatan sunnah. Macam mana cara dia. Lepas tu awal tahun ke hujung tahun Ustazah ada open siapa nak datang berubat dekat pejabat. Ustazah suruh datang. So saya datang dengan suami lah time tu. Ustazah terus rawat kita orang. Okey, terus rawat lah masa tu. Kan? Time tu bulan Mungkin berapa? Fahana Saya dah lupa. Bulan 12. masa tu betul-betul Ustazah masa tu kat pejabat kan? Okey. Seterusnya Fahana bila berubat tu mula-mula macam mana? Mula-mula suami tu asalnya dia ada cek hospital. Katanya kencing manis sebab dia kata macam dia selalu sakit kaki, macam tak sedar badan. Lepas tu dia berubat dekat hospital lah. Lepas tu hospital detect dia kena kencing manis. Asalnya berubat tu? Apa Ustazah? Nanti dulu. Ni Ustazah. Nanti dulu. Ustazah dengar tak? Nanti dulu. Ustazah banyak kali ni, kejap. Kejap ya, jadi Ustazah tunggu ada Fahana nanti boleh line sekali semula tak? Line Ustazah, line tak elok, line tak sangkut kejap. Kejap ya, line Ustazah sangkut ke? Kejap, saya nak tengok, check. Kejap. Malik, cuba tengok kita line ni tak? Line ni tersangkut tak? Ustazah rasa line Ustazah okey? Dah okey tak? Cuba tengok line Ustazah dah okey? Line Ustazah dah okey ke? Okey, Ustazah nak cari, Ustazah nak ceritakan sedikit lah ini Fahana apa yang dia lalui. Jadi Ustazah tunjuk sedikit lah ya supaya semuanya sama-sama. Bila pesakit-pesakit baru, mungkin you all mungkinlah you all semua dah ada tanda tetamu. Kejap saya dah check. Okay, hubungi semula Fahana. Kejap. Okay. Fahana putus-putus Dia putus-putus. Terputus. Okey macam ni. Okey, mula-mula suami nak berubat kencing manis semua. Okey, masa tu Fahana ada cerita dengan Ustazah tak tentang yang lain? Tak ada sebab time tu tak expect pun yang dia kena sihir. Okey, lepas tu? Lepas tu dalam masa yang sama time tu dia berubat lah juga cara luar macam berjumpa Rukiah ramai lebih 10 orang tak salah saya. Lebih berapa orang dia pergi Rukiah? Lebih 10 orang tempat yang berbeza. Okey, lebih pada 10 orang tempat yang berbeza. Lepas tu? Lepas tu setiap kali berubat tu mestilah ada bayaran tu lah untuk upah untuk yang Rukiah tu. Lepas daripada tu bayaran selalunya mereka Rukiah ni mereka charge macam mana tu? Fahana? Seikhlas hati Ustazah. Seikhlas hati. Okey, kalau seikhlas hati maknanya datang jumpa mereka selalunya paling kurang bagi berapa Fahana? Tak tahulah suami yang bagi. Okey, so lepas tu bila teruskan? Lepas tu Ustazah ada cakap tak boleh campur-campur. Kalau nak buat sunnah kena buat sunnah, tak boleh campur dengan perubat pengerukiah lain lah. Lepas tu dari situ macam kita orang fokus 100%. Kakak makan vitamin. Ish, janganlah. Lepas tu 100% kita berubat sunnah. Bagi sukatan ubat yang Ustazah bagi dengan L-Warid. Waktu sapu makan sukatan ubat tu suami ada baca tami. Ada. Ada baca
Baca tamin. Yalah. Kakak tamin. Waktu yang bagi sukatan ubat tu, Ustazah dia banyak keluar muntah. Muntah yang dia berlendir-lendir. Ada. Ada makan vitamin. Panas yang anak kecil mana tu? Ni Cakap dia juga. tengah bercakap ni. Ada makan vitamin. Ah. Ada makan vitamin. Kakak makan vitamin. Ada Oh, makan vitamin. Lepas tu Vitamin waktu apa tu sayang? tak tahulah Ustazah dekat rumah atuk dia kan. Dia makan je. Saya tak tahulah nak cakap macam mana. Atuk dia suka bagi. Saya tak tahu nak larang dah macam mana. Ada makan vitamin. Lepas tu budak ni balik rumah dia cakap, Ada Mama, vitamin. atuk bagi vitamin. Kak, ada minum Milo. Ada minum Milo. Nada, ada minum Dah, Milo. dah. Ada Dah. minum Milo. Dah. Lepas tu Ustazah waktu... Mama kejap. Dah. Ada minum Milo. Dah. Ada Jangan minum Milo. Cakap dengan Jangan. nenek. Milo tak elok Itulah. sayang. Mama tak bagi. Lepas Milo tu tak dia minum elok. juga. Ha. Itulah. Jangan minum Milo sayang. Milo tu Milo gula dia tak kuat elok. tu. Saya tak Nanti minum kaki Milo. busuk macam mana Aku berak tak minum susah. Milo. Ada minum. Kakak tak minum. Jangan minum Milo tau. Ada minum Kakak Milo. bagus. Kakak Betul. tak minum nah. Adik janganlah nasihat adik. Nanti adik tengok kuku nanti tak cantik. Tangan tak cantik. Macam mana? Nanti adik dia. Cakap gigi adik nanti hitam. kuku adik ni semua nanti hitam-hitam dekat sendi-sendi ni semua hitam. Nanti kencing manis macam mana kecil-kecil lagi dah ada kencing manis. Nanti gigi adik hitam. Macam mana tu? Ha. Bagi Ustazah cakap dengan Mama sekejap. Kawan-kawan nak tahu macam Sambung. mana Mama rawat ibu, rawat ayah. Ya. Papa jatuh. Dah. Papa jatuh naik motor. Lepas tu. Lepas. Papa jatuh naik motor tadi. Lepas tu saya malam-malam macam sebelum tidur saya akan sapu elwarik dekat badan dia, kat belah belakang tu lah. Dengan kawasan leher. Nanti dia akan keluar macam berambut pendek-pendek. Tapi banyak lah dia punya tu. Setiap kali sapu elwarik dia akan keluar rambut-rambut pendek tu. Mama. Dah. Botol papa jatuh. Setiap kali Farhana Mama. sapu dekat badan Mana dia. kalau Dia tak ada keluar. kalau Macam tak mana ada dia nak keluar? apa? Dia macam keluar rambut tapi pendek-pendek. Rambut pendek-pendek. Dia hari tu dia rambut tak pendek macam tu lah. Okay, lepas tu Farhana. Ada pedang. Dah. Pedang. Yang anak kecil ni dia sibuk nak pegang handphone tak Azhar? Ada minum biru. Dah. Ada minum biru. Gambar yang Ada minum biru. Ada minum biru. InsyaAllah kita dah sikit lah ya video dia. Farhana. Jangan adik jangan minum Milo minta. Nak tengok. Milo tak elok. Pelan. Sakit perut. Abdullah macam ibu dia. Adik perut urut pelut. Pelut. Perut Abdullah. Perut apa? Perut Abdullah. Tahu ni kata perut. Perut.
Perut Abdullah kan. Tu alhamdulillah perut Abdullah dah sihat. Ya. Abdullah nak langgar cakap Umi lagi tak? Tak. Jangan goyang-goyang kan. Abdullah nak dengar nak ni lagi tak? Tak nak. Nak ke? Tak nak. Jadi ni lah ya Ustazah nak beritahu maknanya biasalah anak-anak kan yang kita macam tu. Kadang-kadang kita jaga kita ingat tak nak kau makan. Kalau apa-apa berlaku jangan salahkan Umi. Okey, jadi di sini ya Ustazah nak beritahu kepada kita semua ya, ini Ustazah tengah tunggu muat turun juga ya daripada dekat Fahana sendiri. Fahana mungkin terpaksa lah sebab anak kan. Kita faham ya. Ustazah tengah mencari video Fahana. Sekejap Ustazah tengok pada video pesakit. Kalau mungkin ada dalam video pesakit ya, untuk Ustazah kongsikan kepada di luar sana. Macam mana anak Fahana ni ya, macam mana proses racun tu keluar dan mana sihir, bagaimana sihir tu keluar dan bagaimana cara Fahana merawat anaknya. Kejap ya, Ustazah tengah cari videonya yang mereka edit yang pesakit hantar pada Ustazah. Kejap, Ustazah tengah cari jap. Bagaimana saya kata ni Namsia, Huda ni ke Fahana. Okey, kita sama-sama ya tengok ni daripada Fahana sendiri ya. Nama kebenaran dengan fasih lidah beri penjelasan. Dia tak boleh guna kamera depan Alia. Jiwa keadaan tak goyah dengan ranjau tekanan. Walau diri bisa menakluki tatan, tetap rendah hati penuh sederhana. Azimat yang berharga Rasulullah, dengan hikmahmu terpancar syiar agama, mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Satu akidah membangun iman, tahun di lapangan mujahadah. Dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman. Hanya itu yang kau wariskan, akan selamat di dunia akhirat. Rasulullah terlalu rindu Okey, ya tulisan terbalik sebab kalau saya tahu Ustazah TikTok dia tak boleh nak pasang kamera ke belakang. Dia satu depan aja. Jadi Ustazah pun tak reti nak buat macam mana. Nanti insya-Allah kita akan belajar ya untuk memberi yang lebih baik. Okey, jadi di sini yang Ustazah nak tunjuklah, maknanya yang you all nampak bahawa
bila kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW, asal kita nak merawat penyakit zahir. Jadi untuk orang-orang yang baru, cara tak sedar dia akan merawat juga penyakit-penyakit sihir, santau dan sebagainya, apa yang dalam rumah kita. Sebab ada lagi saya akan pamparkan lagi, lepas tu kita kena datang 9, 9, 10. Sebab belum lagi saya ceritakan, tengah mereka satu keluarga buat solat tahajud, ramai-ramai nak berubat cara sunnah. Sebab ustazah punya syarat pada pesakit tu mesti bila ustazah kata dalam nak berubat cara sunnah tu, apa yang ustazah nak beritahu nanti insyaAllah ustazah akan kongsi yang tadi tu dalam YouTube Sunnah Tidak Pernah Bohong, dan ustazah akan kongsikan juga dalam TikTok ustazah tentang yang tadilah tentang Farhana, kehidupan Farhana, bagaimana seorang isteri yang merawat suaminya daripada kena sihir. Asalnya penyakit kencing manis. Jadi sunnah ni dia merawat keseluruhan. Itu yang ustazah nak buktikan. Tetapi kepada semua sakit-sakit, kadang-kadang ada tindak balas yang perlu you all tahu. Bila ada tindak balas, racun tu keluar dan sebagainya. Kadang-kadang zahir kita tu dah baik. Cuma Allah nak tingkatkan darjat kita. Bila Allah nak tingkatkan darjat kita tu, apa yang perlu you all lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Pertama sekali, carilah kedua orang tua kalian. Daripada kalian menunggu ustazah, lebih baik kalian cari orang tua kalian. Cari ibu bapa kalian. Yang selama ni kalian abaikan, kalian berkira-kira, bergaduh adik-beradik nak jaga mak dengan ayah. Berpeganglah kepada apa yang dikatakan Rasulullah SAW, berbakti kepada kedua bapa itu menebus segala dosa besar. Dan juga kita ni kalau sesiapa yang berbakti kepada orang tua, maknanya dia menambahkan mendapat umur yang berkat. Apalah kalau umur, rezeki dia berkat dalam kehidupannya apabila mereka berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Sesuatu yang menarik perhatian pada ustazah, seseorang anak tidak akan membalas jasa baik bapanya melainkan jika ia mendapatkan seorang hamba cahaya lalu ia membelinya kemudian memerdekakan. Zaman sekarang tak adalah kan. Jadi ada pernah mendengar ada sesuatu yang ustazah ingatkan daripada Allah Ta'ala berfirman, katakanlah pada orang bakti kepada kedua bapanya, buatlah apa yang kau mahukan kerana sesungguhnya Allah mengampunkanmu. Ini jaminan Allah Ta'ala. Saya ingat manusia yang merasai dia berjaya menjadi ustazah hafal Quran, tetapi dia ada derhaka menyakiti kedua ibu bapanya dan menjadi ustaz dan menjadi ustazah. Ingat apa yang ustazah nak ingatkan kepada anda semua, ingat redha Allah bergantung kepada kedua ibu bapa kamu. Sebaik mana ibadah kamu, sebaik mana kamu diangkat oleh manusia, tetapi kalau kamu ada tersangkut dengan orang tua kamu, orang yang ada masalah mental, orang yang ada masalah tekanan, orang yang masalah kadang-kadang badan dia berdebar, kadang-kadang tangan dia macam dia hilang ni, cari ibu bapa kamu. Sebenarnya kamu tersangkut dosa kamu dengan ibu bapa kamu. Kamu tersangkut di situ dengan ibu bapa kamu. Dan lagi satu, kalau kita kata aku nak mencintai Allah Ta'ala, kita rasa tak perlu perantaran, aku terus saja pada Allah Ta'ala. Sehingga ingat, kalau tanda seorang tu cinta kepada Allah, benar dia cinta kepada Allah, dia bergantung kepada kecintaan yang kita kepada Rasulullah SAW. Setakat mana kita menjadikan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Bila kita diuji, bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW 100%. Jadi kita membuktikan, apabila kita diuji, itulah membuktikan kebenaran keimanan kita. Perbuatan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Syafi'i? Seseorang yang berilmu itu orang yang beramal. Orang yang setakat tahu, ini sunnah, ini tak sunnah, tetapi dia tidak beramal, itu bukan orang berilmu. Itu orang menyia-nyiakan ilmunya. Ilmu itu tidak dapat memberi manfaat dan lepas tu dia kata dengan orang, dah tak relevan zaman sekarang. Jadi kalaulah seseorang, kalau nak anggap, kalau kita kata tak nak, kalau aku cinta Allah Ta'ala ni, aku sembahyang tahajud terus kepada Allah. Ikut cara kita, pakai baju cara kita, nak berubat cara kita. Ni zaman moden, aku pun berubatlah cara moden. Campur yang haram, yang halal, semua kita campur. Yang rojak-rojak kan. Kita ambil pandangan Jepun, pandangan orang-orang yang lain. Kita ambil pandangan-pandangan mereka. Kita menolak sunnah Nabi Muhammad SAW. Ingat, seseorang yang nak mendapat keredaan Allah, cinta Allah bergantung kepada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita membuktikan? Kita bila berubat cara sunnah, nanti Allah uji kita.
Ya, bila katalah permulaan ni racun dah keluar, semua dah keluar. Lepas tu kita diuji oleh Allah Ta'ala kecintaan kita dengan antara keluarga ataupun dengan Rasulullah SAW. Kadang-kadang benda ni menghalang untuk kita mendekati Rasulullah SAW. Sebab Ustazah ada pesakit beliau pesakit lama. Pada sebelum dia kahwin, sakitnya doktor kata dia tak ada ubat. Doktor kata tak ada ubat. Dia bergantung pada insulin. Dia bergantung kepada insulin. Budak ni. Dia bergantung pada insulin sebelum berkahwin. Sebelum berkahwin. Dan bila berubat dengan Ustazah, Ustazah kata tak boleh, kena jumpa dengan Ustazah. Ustazah nak bila dia kes dia adalah kronik. Ustazah kata kes dia kronik. Ustazah perlu pada mak bapak dia untuk Ustazah terangkan sakit dia. Jadi sakit dia bukan boleh buat main-main. Nak rawat cara sunnah kena buat betul-betul. Jadi bila dia berubat cara betul-betul, alhamdulillah, dia dah tak bergantung pada insulin, dia dah okey dan sebagainya, kulit dia bertambah cantik, bertambah elok. Kulit dia dah bertambah elok dan sebagainya, dia dah tak bergantung pada insulin. Tetapi bila berkahwin, perkahwinan, bila perkahwinan, kadang-kadang nampak zahir orang tu macam nak kepada agama. Tetapi bila perkahwinan tu, akhirnya saja menjadi sedih, menyebabkan berpisah. Maknanya dengan perbuatan sunnah suami dia kata tak perlu. Kita hanya perlu bertawakal sahaja. Lepas tu saya kata tawakal tanpa tawakal. Yang dimaksud tawakal ialah mesti kamu berusaha berikhtiar. Tapi ikhtiar yang perlu kamu lakukan ialah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa dari Nabi, apa dari Allah, apa daripada Rasul. Nabi tidak pernah berkata yang sia-sia. Nabi tidak pernah mengeluarkan kalam yang sia-sia. Apa dari Nabi itu daripada Allah Ta'ala. Nabi adalah hamba Allah yang paling ikhlas. Dan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Ta'ala. Semakin Allah cinta, semakin besar ujian Allah beri kepada Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ujian. Anak kesayangannya, cucu kesayangannya lapar di dalam rumah. Tetapi Rasulullah SAW tidak menggoyahkan untuk Rasulullah SAW makin kuat beribadah kepada Allah, mengajak manusia umatnya iaitu mengejar akhirat. Kalau Rasulullah SAW nak kepada dunia seperti mana tawaran-tawaran yang kita lihat di mana media mengelirukan kita konon-konon kejayaan dunia nak dunia pun kita nak dengan kereta mewah suami kita pun love kita macam mana di luar media artis-artis menjadikan idola-idola, menjadi ikutan-ikutan dan sebagainya. Jadi di sini Ustazah nak betulkan balik. Kita lihat Saidina Umar, kita lihat Saidina Abu Bakar, kita lihat Abdul Rahman bin Auf. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW hingga Allah Ta'ala kamakan manusia yang paling kaya. Abdul Rahman bin Auf ini, di mana kekayaan Abdul Rahman bin Auf sekarang ini? Di mana istana Abdul Rahman bin Auf sekarang ini? Malulah kita. Kita malulah kita kalau kita membina istana rumah kita, kereta hebat kita di dunia ini untuk kita pamer kepada orang konon-konon kita mendapat kebaikan di dunia. Seolah-olah kita ini dirahmati oleh Allah Ta'ala. Malu, patutnya kita kena malu. Sedangkan itu adalah istidraj daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak pandang pun orang-orang yang macam tu. Sedangkan Rasulullah SAW ditawarkan oleh malaikat. Ditawarkan oleh malaikat. Bukannya segunung emas, 2 gunung emas nak diberi pada Rasulullah. Untuk apa? Tak maulah, tak payahlah kita nak ya Rasulullah tak sanggup lihat Nabi berjuang mempertahankan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mempertahankan ajak manusia tauhidkan Allah, ikhlaskan hati kepada Allah, pergantungan kepada Allah. Tapi Rasulullah SAW menolak semua itu kerana apa? Itu yang patut kita fikirkan dalam jiwa kita. Kenapa Rasulullah SAW tangguhkan setiap doa-doa Nabi untuk kita? Nabi tangguhkan segala-galanya untuk umatnya di akhirat kelak. Maka ditawarkan, bukan Nabi doa pun dah ditawarkan, Nabi menolak. Abu Lahab, Abu Jahal menawarkan pada Nabi jawatan seperti manalah orang-orang politik sekarang. Nanti kita pegang politik. Sebelum pegang politik, sebelum menang, semua berjanji bagaikan janjikan macam-macam tentang Islam. Tetapi apabila dah dapat, itulah yang kita lihat. Pengkhianat agama itu berada di depan mata kita. Maksiat, kita lihat. Macam Ustazah bila Ustazah tanya, ni maksiat depan rumah macam mana nak buat?
nak suruh kita rakam dulu nak kita ni. Mana pula kita nak buat macam tu. Lepas tu kita kalau tiap menjadi satu kesalahan kepada kita pula. Tak boleh sibuk hal orang dan sebagainya. Lagilah sekarang ni apa yang kita lihat. Sebab ini pernah berlaku. Kadang kita nak biarkan maksiat sampai terpaksa pindah rumah kerana maksiat tu di depan mata. Terpaksa pindah. Anak-anak muda masuk dalam tu. Bila kita buat laporan, dia orang nak suruh kita siasat. Nak suruh kita jenguk. Dah terlepas dah berapa banyak projek mereka buat kat dalam tu. Lepas lagi projek dia orang kat dalam tu. Ustazah tak faham sekarang ni macam mana. Ustazah pun tak faham. Jadi Ustazah pun berpindah. Sebab kerana maksiat tu depan mata, Ustazah dah tak sanggup. Inilah dia. Ustazah nak beritahu kepada kita semua. Betulkan balik jiwa kita. Ikhlaskan diri kita. Bagaimana Rasulullah SAW tidak pernah membina istana. Tidak pernah membina segala-galanya. Rasulullah SAW memberi kita kefahaman apa dia dunia. Apa dia dunia dan apa dia akhirat. Yang patut kita buat persiapan ialah apakah persiapan akhirat kita. Kadang-kadang kita dah terpengaruh. Dunia kita nak, akhirat nak. Jadi kefahaman kita, kebaikan dunia itu pun dengan bentuk harta benda. Sedangkan orang yang diuji dengan kepayahan, diuji dengan kesusahan dan sebagainya, itu dianggap orang yang tidak mendapat kebaikan. Orang yang diuji suami dikatakan tidak mendapat kebaikan. Orang yang diuji dengan isteri tidak mengatakan itu kebaikan. Sebenarnya itulah kebaikan-kebaikan yang kalian tidak sedar. Satu, bila anda berbuat cara sunnah Rasulullah SAW akan menunjukkan kepada anda betapa bersyukur sangat Allah uji aku macam ni. Kita nampak, ya Allah, betapa besar nilainya Allah uji aku begini. Sebab apa? Disitulah nanti kita akan nampak kehebatan. Subhanallah, betapa Allah menyayangi kita. Betapa benarnya apabila kita berubat cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Sebab itu, seseorang, kalau kita cuma nak pantak, kita tak nak perantaran. Kita nak terus kepada Allah Ta'ala. Apa susah-susah? Nak ikut Nabi tu tak payah susah-susah. Apa nak ikut jubah Nabi, apa nak pakai serban Nabi, apa nak ikut cara Nabi, apa nak bersugi, nak ikut cara Nabi. Tak payah, kita terus dengan Allah Ta'ala. Ingat Allah Ta'ala kata cinta Allah ini bergantung kepada cintaan kamu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana di dunia ini kita membuktikan kebenaran jiwa kita. Menjadikan Rasulullah SAW dalam kehidupan Nabi sebagai idola kita. Ini yang kita nak lihat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kita lihat wanita yang paling kaya. Kalau digambarkan Rasulullah SAW, Siti Khadijah, wanita yang terkaya, di mana istana Siti Khadijah? Mana istana? Dan isterinya, masa anak kesayangannya berkahwin, lihat keadaan, bagaimana perkahwinannya anak Siti Khadijah. Bagaimana? Disitulah yang kita kena lihat. Kita kena perhati, betulkan balik minda kita yang telah dirosakkan. Menjadikan diri kita sentiasa bersyukur. Dan apa yang kita, Allah Ta'ala ingatkan, apa yang orang yang reda dengan apa yang sedikit, Allah Ta'ala reda dengan sesiapa yang reda pemberian Allah yang sedikit, Allah reda dengan amal kamu yang sedikit dan sebagainya. Ini yang kita nak sama-sama. Kembali balik diri kita sebenarnya memahami agama yang sebenarnya dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan gambaran konon-kononnya istana yang besar, suami yang romantik dan sebagainya. Suami yang romantik itu ada cara bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan suasana romantik dengan isteri-isterinya, dalam rumah tangganya. Kalau nak ikutkan isterinya meminta, ya Rasulullah, berikan istana, berikan ini, ya Rasulullah, aku nak emas. Wanita biasalah dia ada nakal-nakal. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kamu inginkan itu emas, mata dan sebagainya, aku akan ceraikan kamu. Aku beri, tapi aku ceraikan kamu. Apa yang Rasulullah SAW nak bawa kepada wanita-wanita? Nak bawa kepada isteri-isterinya? Melainkan kehidupan di akhirat. Iaitu kehidupan yang lebih baik di akhirat. Di mana dunia ini penuh dengan kepayahan, kesusahan. Orang yang memiliki dunia, kamu akan susah esok di akhirat. Kerana setiap harta akan dihisap, akan ditanya, akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Setiap harta itu akan menyusahkan akhirat kita kelak. Jangan main-main. Kalau kita nak beratur panjang macam tu pun kita tak sabar dekat dunia, apalagi dekat akhirat. Jadi di sini kita sama-sama kena faham cinta Allah bergantung kepada kecintaan kita pada Nabi. Kalau orang tu tanda dia mencintai Allah, dia kena ikut setiap apa yang daripada Nabi. Bukan mempertikaikan, bukan mempelekehkan. Cara mempelekehkan, cara moden ialah
Ya, apa daripada Nabi Allah haramkan yang Allah jelas haram. Benda ni haram. Nabi kata benda ni jelas haram. Tidak ada penyembuhan sesuatu yang haram dan meragukan. Ya, tetapi kita menjadikan itu sebagai penawar, kita menjadikan itu sebagai ubat, maknanya di situ kita memperlekehkan apa dari Allah dan juga Nabi. Ya, seolah-olah Nabi tak tahu ya zaman sekarang zaman macam mana. Ini cara halus yang kita tak sedar. Kalau orang kafir ya dia hina Islam, itu terang-terang. Macam mana orang kafir tak hina Islam? Kalau kita tak sedar, dalam sedar tak sedar berapa banyak ya ulama-ulama, ustaz-ustaz sekarang ya, bila sakit mereka pesong ke lain. Tak ada, saya tak nak berubat cara sunnah, saya nak berubat cara Jepun, Cina dan sebagainya. Ya, banyak benda ni berlaku. Jadi yang kedua ialah ya seorang anak ya, kalau dia rasa dia sembahyang dia bagus, ibadah dia bagus, tetapi ya dia tidak pandang kepada kedua ibu bapanya. Ya, dia tak pandang kedua ibu bapanya. Ingat, redha Allah bergantung kepada redha kedua ibu bapa kamu. Apa yang Ustazah tadi Ustazah tengok tadi, terus hilang pula yang Ustazah nak cari ni. Sekejap. Okey, apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba yang mengerjakan solat dan berdoa agar diampuni kedua ibu bapanya, melainkan diperkenankan Allah doanya dan ia diampunkan dengan berkat doanya untuk kedua ibu bapanya, walaupun kedua-dua ibu bapanya itu fasik. Walaupun kedua-dua ibu bapa itu masih fasik, seorang anak tidak boleh memandang lekeh pada orang tuanya. Mak bapak kita tak nak pada macam tadi Fahana kata kan, ni dia tak nak lah ustazah ni. Kita tak boleh macam tu. Kita kena mendoakan orang tua kita. Sentiasa mendoakan orang tua kita. Mendoakan yang baik-baik kepada orang tua. Apa kata Allah Ta'ala dekat sini? Apa yang kata Rasulullah SAW? Ya, maka doakan, melainkan Allah memperkenankan doa-doa kamu. Jadi jangan kita kadang-kadang bila kita nak kepada ni, kita dah pandang orang tua kita ni, orang tua kita yang paling banyak dah jahil, berdosa. Sebenarnya apa yang kata oleh Rasulullah SAW, tiada seorang hamba yang mengerjakan solat dan berdoa agar diampuni kedua ibu bapanya, melainkan diperkenankan Allah doanya dan ia diampunkan dengan berkat doanya untuk kedua bapa, walaupun ibu bapanya fasik. Sekalipun ibu bapanya itu fasik, wajib seorang anak mendoakan kedua ibu bapanya yang baik-baik. Kalau seorang anak yang memburukkan orang tuanya dalam hatinya, memandang lekeh kepada orang tuanya, tidak mendoakan orang tuanya, paling dia tidak mendoakan. Dalam hati dia ni, memandang buruk sangka dengan orang tuanya. Sebab itulah doa diperkenankan oleh Allah. Salah satunya kita wajib doa kepada kedua ibu bapa kita dan dalam diri kita, dalam hati kita. Jangan sekali-kali memperlekehkan orang tua kamu sama ada orang tua kamu itu seorang fasik. Doakan mereka, doakan mereka, doakan mereka. Sebab Allah Ta'ala, di sini Allah Ta'ala memberi, Nabi SAW memberi jaminan, maka Allah akan memperkenankan doa-doa anak-anak yang mendoakan orang tuanya walaupun orang tua itu fasik. Jadi ini belum lagi. Sebab tu Ustazah kata ramai kebanyakan orang kena sihir, anak yang sakit mental, anak yang tekanan jiwa, di mana mereka yang katalah diorang kena sihir dan sebagainya, sebenarnya itu datang daripada diri kamu sendiri. Daripada diri kita sendiri. Rezeki kita tak masuk berpunca daripada diri kita sendiri. Apa puncanya? Kamu lihat kamu dengan orang tua kamu bagaimana. Jiwa kamu dengan orang tua kamu bagaimana. Bagaimana kita dengan orang-orang tua kita bagaimana. Bagaimana kita menghukum orang tua kita. Ibu kita tak adil, ayah kita tak adil. Dendam yang kita simpan dalam hati kita. Hingga dendam itu, kita memang tak buat apa-apa. Tapi ingat, seorang anak wajib mendoakan orang tuanya dan selesaikan urusan di dalam hati kamu. Masalah dalam rumah tangga, cari dosa kamu dengan ibu dan ayah kamu. Termasuk ibu bapa mentua kamu. Sebab ibu bapa mentua kamu ialah ibu bapa kamu juga. Jadi ibu bapa kamu, ibu bapa mentua kamu, cari. Kalau kita orang sakit mental, sakit gangguan dan sebagainya, sebelum anda berubat di luar sana, anda cari orang tua kamu. Menangis taubat betul-betul kepada orang tua. Beritahu mak, saya minta maaf mak, saya memang ada kecil hati dengan mak. Saya tahu saya berdosa mak, saya sepatutnya tak boleh simpan. Mak lebihkan kakak, mak lebihkan orang ni, mak lebihkan orang ni.
Ya, jadi kita kena istighfar dalam hati kita. Jangan disimpan. Jangan dicerita dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita akan cerita dengan anak-anak kita kan, mak kau tu, mak dulu tak dapat apa-apa, maklum kau je. Apa-apa nak semua mak ayah bagi, atuk kau bagi. Tapi dengan mak ni, ya, memang atuk kau tak bagi. Ya, kadang-kadang anak tak dapat harta. Ya, bila kita anak tak dapat harta, ya, kita kecil hati di dalam hati kita dengan orang tua kita. Ya, jaga-jaga. Ya, kehidupan kamu tidak akan menjadi baik. Kalaupun kamu seorang ustaz, kamu seorang ustazah, kamu seorang penghafal Quran, kadang-kadang kita lihat orang biasa-biasa. Ya, kadang-kadang mereka tu biasa saja. Tetapi mereka, subhanallah, mereka menjaga orang tua mereka. Kadang-kadang ustazah nampak ya bagaimana kehidupan. Ustazah kalau you all perasan, kawan-kawan ustazah ramai yang lembut-lembut. Ya, orang lelaki yang lembut-lembut. Ustazah cakap terus terang. Tetapi biasanya ustazah tanya dengan diorang, kenapa tak kahwin? Kenapa tak kahwin? Apa jawapan, ustazah tahu jawapan mereka. Sebab kalau tanya dengan kawan-kawan yang member dekat kan, dia sikit-sikit mesti jaga mak dia. Mesti nak jaga mak dia. Ustazah ada seorang kawan ustazah yang lembut-lembut ni, jenis lembut-lembut ni, kebanyakan mereka yang jenis jaga mak bapak. Jenis jaga mak bapak. Mereka akan ambil berat jaga mak bapak. Kadang-kadang adik-beradik semua kutuk mereka, tetapi mereka adalah jenis yang jaga mak bapak. Kadang-kadang tak kahwin sebab jaga mak bapak diorang. Nak jaga mak. Sebab apa? Dia tahu nak cari pasangan untuk jaga mak ayah ni bukan semudah disangka. Sebab pernah ya orang ni, ya kawan ustazah ni, ya dia ubah memang jadi perempuan. Memang dia jadi perempuan, sebiji-biji perempuan. Memang. Tetapi berkat doa ibu, ya, berkat doa seorang ibu, bersabar dan bersabar, akhirnya anak tu berubah menjadi baik. Menjadi baik. Dan akhirnya, ya, anak tu menjadi sebab apa? Dalam hati dia, mak dia nombor satu. Mak dia cuma cakap, mak dia cuma tak nak yang lain. Ya, mak dia takkan, mak dia cuma nak dia balik pada fitrah. Dan ada ya kawan ustazah juga ya yang jenis lembut juga, ya, dia pun lelaki tapi jenis lembut, ya. Dia sendiri bercakap dengan ustazah. Dia kalau ustazah tengok dia jenis dia mak dia cakap satu je. Mak, demi Allah, selagi mak hidup ataupun mak dah mati, mak tak reda kamu ubah apa-apa kejadian kamu. Kalau kamu ubah kejadian kamu itu, mak tak pernah reda sampai bila-bila. Adalah kali dia cuma pakai sikit-sikit je lah. Dia jaga-jaga, suka skincare, dia jaga-jaga diri dia macam tu. Sebab apa? Dia kata, apa yang mak dia kata, mak dia tak pernah marah dia, mak dia tak pernah tengking dia, tetapi kalam mak dia. Kalam mak dia sikit je. Mak dia cakap nampak bergurau. Cara mak dia cakap gurau je. Mak dia cakap ni, saya tak mau sebut nama, takut dia berdengar live Tazah takut. Cuma Tazah cakap, dia kata, mak dia kata, jangan ubah kejadian apa yang Allah bagi. Kalau ubah, ya, dunia akhirat mak tak reda. Itu yang walaupun mak dia cakap bergurau, tetapi ya dia sampai sekarang dia ingat. Sedangkan dia berkemampuan untuk mengubah kejadian Allah Ta'ala tu. Dia mampu. Sebab dia bukannya orang yang tak ada duit. Dia ada orang yang ada duit, tapi dia mampu sebab dia berpegang kepada ibu bapa. Ni anak-anak, ya. Kadang-kadang kita nampak. Ada lagi kawan Tazah tu pun macam tu. Dia tak kahwin, bila Tazah tanya, dia sebenarnya risau, ya, nak macam mana nanti kahwin, ya. Orang perempuan tu takut tak boleh jaga mak dia dengan baik. Cuti je dia mesti nak duduk dengan mak dia. Cuti kerja dia nak tengok mak dia. Ya, jadi di sini yang ustazah nak beritahu, kita tak boleh menghukum seseorang. Jadi kalau kita kena tanya, ya, pesakit-pesakit sunnah, nasihat ustazah, selesaikanlah, ya, masalah you all dengan pertama kali ibu bapa kamu, ibu bapa mentua kamu, suami kamu, isteri tolong, ya, tolong isteri yang sakit, kamu cari suami kamu. Selesaikan, ya. Yang lain doakan yang baik-baik. Doakan baik. Semakin kita diuji, semakin kita gunakan kekuatan kita untuk berdoa. Sebab ustazah ada seorang pesakit ustazah ni, di mana Allah Ta'ala beri, dia sakit, dia dah kemo satu badan dia. Dia dah teruk sangat kata ni dia kemo. Jadi bila suami dia tengok, ya, bila suami dia datang pada ustazah, mula-mula macam marah-marah lah. Ustazah tak kecil hati sebab ustazah faham, orang permulaan awal dia tak tahu. Jadi orang permulaan awal ustazah tahu, memang dia tak tahu pun. Jadi bila ustazah kata tak apalah, biar ustazah jaga. Ustazah jaga kat situ, saya kata 3 hari nanti seminggu baru ambil. Jadi ustazah bubur minyak tu dia nampak kesan. Suami dia nampak kesan, isteri dia berbuat cara sunnah. Suami dia cuma tertarik pada isteri dia.
Dia kata, ya, bila dia nampak isteri dia sakit, ada tindak balas yang dia nampak isteri dia bertambah dekat diri dengan Allah Ta'ala. Suami dia marah dia, suami dia maki dia, suami dia hamun dia, dia senyum, dia ambil uduk, dia sembahyang. Dia kerja, dia ambil uduk, dia sembahyang. Suami dia asalnya tak pernah solat, dia cakap. Suaminya asalnya tak pernah solat, tetapi di hujung-hujung nyawa suami dia minta, abang nak berubat cara sunnah, abang nak solat. Itu yang buatkan dia menangis. Di hujung-hujung suami dia, tak tahu itu dah hujung suami dia. Dan orang kampung memang terkejut asal muka dia gelap. Kan saya kata siapa yang berubat cara sunnah, kulit wajah dia memang semua akan berubah menjadi elok. Ya, semua akan menjadi cerah, kulit dia akan jadi elok. Asal kulit suami dia teruk sangat, dia cakap. Orang pun hairan, kaki suami dia kencing manis tu, ya, yang dah busuk jadi elok. Ya, cuma ada sedikit saja. Ya, cuma Allah nak ambil nyawa, mati suaminya itu mati di dalam rumah Allah Ta'ala. Nampak tak? Ya, keikhlasan seorang isteri, sabar dan mendoakan. Ya, cuma dia minta dengan suami dia, izin kalau suami dia tak nak berubat cara sunnah tak apa, tapi izinkan, dan dia tak nak minta yang lain, dia tak minta foundation, dia tak minta dengan suami dia lain. Dia kata dia nak berubat cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%. Dia kata dia cuma nak berubat cara sunnah. Minta izin yang tu kepada suami dia, kerana apa? Dia kata dia yakin, ya, setiap mengikuti sunnah Nabi, ya, dia cuma buat yang tu. Dia kata apa berlaku tindak balas, tanya dengan ustazah dan cakap dengan suami dia. Dia cuma beritahu apa tindak balas berlaku, jangan panik. Itu saja dia beritahu pada suami dia. Dan akhirnya, ya, selalu dia berdoa untuk suami dia, berdoa dan berdoa. Suami dia nampak kesan, ya, pada isteri itu sendiri semakin arah baik. Mula-mula racun keluar tu macam-macam lah. Orang kata, orang kutuk macam-macam. Saya kata biarlah, saja dah biasa orang marah, dah biasa orang kutuk. Saya kata biarkan, orang tak faham. Nanti bagi masa. Bila isteri dia dalam keadaan sembuh, dah baik, suami dia memang terperanjat sangat. Dan dia sendiri terperanjat, suaminya benar-benar berubah. Suami dia minta isteri dia ajarkan dia solat, ajarkan dia ambil wuduk, dan dia pertama kali dia tengok, tapi sayang dia menitis air mata dia tak sampai sebulan. Keadaan suami dia memang nak berubat cara sunnah yang akhirnya suami dia menutup mata dalam keadaan. Bukan senang, Ustazah nak tarik mak ayah Ustazah, bukan senang. Mula-mula semua orang kata Ustazah ni gila, Ustazah ni tak betul. Macam Ustazah sendiri kan, kadang-kadang adik-beradik Ustaz kata Ustazah ni nak bunuh laki. Macam tu. Tapi Ustazah diam, tak tahu je. Ustazah kata orang tak tahu. Tetapi bila Ustazah buat cara perubatan sunnah ni, Ustazah buktikan diorang nampak kesan-kesannya. Ya, akhirnya ayah, kalau apa-apa, Pak, ayah nak, Pak, Abati Ahmad tu, dengan ayah Ustazah selotok. Dalam diam-diam, bila dia dah kronik sangat, dia pakai ni kronik, dia akan cari. Apa, tolong ayah tak boleh nafas. Pak, macam ni, ayah macam ni ayah nak buat. Ayah akan minta tolong. Macam mak, memang mak Ustazah umur 74 tahun. Dia sajalah, adik-beradik kata nak scan lah. Kalau kadang tua ni macam-macam penyakit, doktor kata clear. Macam mana paru dia baik, semuanya baik. Tak pernah ada rekod yang sebaik macam ni. Rekod dia sampai macam tu, baiknya sekali. Ini bukan cerita saja-saja, ini bukan cerita main-main. Tapi benda ni, Ustazah cerita benda yang betul. Ustazah pun tak nanti Ustazah tunjuk macam mana. Sebab itulah, akhirnya orang tua kita nak pada sunnah. Macam adik-beradik, Ustazah slow, semua cara slow. Diorang ni Ustazah buat cara slow, InsyaAllah. Jadi kita gunakan kesabaran. Cuma kita bertegas, mak, minta maaf mak, Milo ni bukan apa, sebab saya dah tengok dalam kandungan dia. Kita buka, Google, maknanya kita tengok, mak, bahaya Milo ni untuk anak-anak saya, beritahu. Vitamin C ni daripada mana mak, walaupun dia kata ni kita tak nak. Kita cakap cara baik, dengan mak kita. Kita beritahu, tetapi kita jangan sekali menunjukkan masam muka dan sebagainya. Kita tunjuk yang baik. Sebab tu Ustazah kadang-kadang orang masuk kan, orang pandang kita lain macam. Sebab kita berbeza pandangan. Ustazah tak peduli apa orang kata, Ustazah akan buat, tetapi Ustazah tetap buat baik. Kadang-kadang ayah dulu cakap macam orang tu kita hukum kita, Ustazah tetap senyum, tetap buat baik dengan ayah. Kalau Ustazah akan cakap, ayah, Pak, minta maaf ayah, minta maaf, itu pendirian Pak. Pak memang macam tu. Ustazah akan cakap macam tu. Ustazah memang pendirian Ustazah macam ni. Akhirnya, Alhamdulillah, Ustazah ada adik tiri,
adik tiri ustazah tu bila cakap dia pemikiran luar negara, dia orang belajar tinggi lebih di luar negara, dia terima. Dia cakap, ayah apa yang Kak Tipah cakap tu benda yang betul. Alhamdulillah walaupun ustazah ada adik tiri, tetapi adik tiri ustazah tu dia syukurlah, ustazah syukur. Maknanya bila tidak ada dalam hati tu, tak ada dengki, tak ada apa-apa, adik-beradik dia okey kan. Dan tapi dia kata, ya betul lah, walaupun orang kecam Kak Tipah tu, betul lah apa yang Kak Tipah cakap. Dia kata, ini memang daripada barat, dia memang dah beritahu dah, benda-benda ni memberi kesan bahaya dan sebagainya. Oh, jadi ayah kata betul ya? Betul lah. Jadi kadang-kadang kita kena sabar. Yalah, kadang-kadang ayah kita dia lebih mendengar kalam anak-anak yang macam ni, level dia tinggi. Tetapi bagi masa, kita bagi masa, bagi masa dan dengan berkat, kesabaran, kesabaran itulah sebenarnya pahala-pahala yang Allah nak beri kepada kita. Kalau kita mendakwah tu dengan cara mudah, apalah yang akan kita dapat? Sebab wal asr, sungguhnya manusia itu ke dalam kerugian, kecuali manusia yang berpesan-pesan kepada kebenaran. Jadi ini yang ustazah nak ingatkan kepada semua, berbakti kepada kedua ibu bapa. Nabi SAW ingatkan kepada kita semua, itu menebus segala dosa besar. Kalaulah kalian ditimpa musibah, ditimpa masalah, cari ibu bapa kamu. Bila kalian mencari ibu bapa kamu, disitulah sebenarnya penyelesaian segala masalah. Bila kita ada masalah, sebenarnya masalah itu kerana kita ada dosa kepada ibu bapa kita. So Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala nak selesaikan dekat dunia, daripada dalam keadaan istidraj, tahu-tahu je Allah ambil nyawa kita, urusan kita dengan mak kita tak selesai, mak kita Allah ambil dulu ataupun kita Allah ambil dulu. Tak selesai lagi. Kecil hati kita yang masa kecil dengan mak tu tak selesai lagi. Jadi selesaikan. Ustazah, kita bukan fikir dengan mak ayah kita, bukan rasa kita betul. Kita jangan macam tu dengan mak ayah kita. Sebab ustazah, benda ni berlaku dalam hidup ustazah. Walaupun ustazah rasa kita macam kita rasa kita betul, mak ayah kita tak betul. Ustazah sampai bila ustazah diuji, anak ustazah tu jadi macam tu, Allah uji anak ustazah macam tu, ustazah tak nampak lain. Ustaz ingatkan ustazah. Ustaz bila ingatkan ustazah, cari mak. Yang kena cari mak, tak boleh cari orang lain. Ustazah cari mak, datang pada mak, ustazah menangis. Mak, pa minta maaf banyak, mak pa minta maaf. Kalau pa benar-benar ada lagi yang masih yang mak tak sedar atau mak masih simpan dalam hati, ada apa yang kadang-kadang mak lupa. Pa minta maaf banyak mak. Jadi pa minta tolong mak doakan anak Pa Alung ni cepat sembuh. Anak Pa Alung ni Allah Ta'ala sembuhkan. Pa, kalau Pa ada salah dengan mak yang masih lagi, yang mak terlupa, yang masih mak kata tak ada Pa, kau ni anak baik, kau tak ada buat apa, kau baik, kau ni. Tak mak, kalau Pa diuji macam ni, Pa masih ada salah dengan mak, masih ada lagi benda yang mak terlupa. Kena cari macam tu. Pa ada macam salah dengan mak, yang mak kadang mak kena ingat balik apa yang mak terlupa, apa yang Pa lakukan, sehingga Allah Ta'ala uji Pa ni, anak Pa jadi macam ni. Sampai macam tu ustazah cakap dengan mak. Kadang-kadang mak kita kata tak ada, kau dah okey, kau ni banyak ni. Tak ada mak, ada bendanya mak. Kalau tidak Allah Ta'ala uji Pa macam ni, mesti ada salah Pa dengan mak. Kadang-kadang kita diuji balik, anak kita buat pada kita balik. Koleksi balik kita dengan mak ayah kita yang kita tak sedar. Kita tak sedar. Tetapi Allah Ta'ala sayang kita. Segala aspek masalah dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, suami kita. Balik cari orang tua kamu yang patut kamu cari. Kamu kena menangis betul-betul peluk orang tua kamu. Yang sebenar-benar sampai dalam jiwa kamu. Benar-benar ikhlas kamu, benar-benar minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan jangan sedikit pun dalam hati kita merasai kita lebih betul daripada orang tua kita. Cari, minta ampun, minta maaf dengan orang tua kita. Cuma berbeza pandangan. Ustazah dengan ayah berbeza pandangan. Tetapi bukan bererti untuk kita derhaka kepada mereka. Kita taat Allah, Rasul. Tetapi dengan orang tua kita beritahu, mak, ayah, maaf. Maknanya Allah Rasul macam ni. Jadi kita tak menunjukkan reaksi kita je. Kalau ayah macam ni, tak apalah ayah. Tetapi dalam masa sama, kita sampaikan kepada ayah kita secara perlahan-lahan. Cara mak kita sampaikan dengan cara slow-slow. Macam saya katalah, mak janganlah buat macam ni mak. Gitu berlaku. Nak macam mana? Mak duduk di tempat yang namanya ustaz. Ustaz tu ustaz terkenal.
boleh terjebak benda yang haram dalam tubuh. Selama ni mak ustazah paling susah masuk dalam hospital. Mak ustazah adalah orang yang tak suka hospital. Mak ustazah sendiri. Tetapi macam mana bila berlaku kes yang 2 tahun lepas benda-benda ni, mak ustazah benda tu diambil kerana dengar kalam benda ustaz tu. Bila sekarang ni, bila ada tindak balas, mak cakap minta maaf mak, benda ni racun tu memang panas mak, nak keluarkan dia mak kena sabar, mak kena buat macam ni. Lepas tu mak dah tak nak dah. Bila dengar kata yang kedua aku dah tak nak dah pak, aku dah tak nak, aku dah serik. Kadang-kadang macam tu. Sebab tu kita kena jadikan Rasulullah SAW tu sebagai idola. Kita tak boleh berdendam dengan orang tua kita. Padan muka mak, padan muka ayah. Ya, ayah ustazah, ya, bila ustazah cakap ayah, tolong ayah, jangan buat ya, jangan ambil benda tu ya, benda tu bahaya ya. Ayah ustazah ambil terus kolap jantung. Terus. Ayah ustazah teruk sangat. Ayah ustazah teruk sangat. Ya, masuk kat situ. Atau ayah ustazah minta, pa, mana ubat kau? Aku nak ubat. Ya, aku nak ubat kau. Bagi. Patutnya barang tu tak boleh masuk sampai. Ustazah berdoa, ya Allah, mudahkan urusan. Ubatan sunat. Sampai doktor tanya, ni ubat apa ni? Sampai doktor tanya. Ya. Ayah ustazah kata, tak apa ni ubat saya ni. Curi ayah ustazah makan. Lepas tu terus. Bayangkan, ayah ustazah masa tu stage 4 dah teruk dah. Maknanya, ya, ramai orang kata kalau dah masuk tu memang dah inalillah dah. Tetapi alhamdulillah, sekarang ni ayah ustazah bertambah baik. Dah okey dah macam you all lihat sekarang. Akhirnya, ya, kita kena kala-kala, ya, mereka buat akan jadi pengajaran. Biar Allah mengajar ibu bapa kita. Tapi bukan anak yang kita boleh menyakiti hati orang tua kita. Kita cara slow. Kita cakap, minta maaf mak, saya macam ni. Nah, kita cakap macam tu. Jangan kita dengan orang tua, kita tak boleh terus menghukum sesuatu orang tua kita. Mak tahu tak, mak ni kafir. Tak boleh macam tu. Mak ni tak boleh. Mak tahu tak, manusia ni dia akan belajar daripada kesilapannya. Biar Allah yang mengajar. Sebab itulah seorang anak, doakan orang tua kamu. Sebab itulah doa kalian diangkat oleh Allah Ta'ala apabila kalian mendoakan orang tua kamu sekalipun orang tua kamu adalah fasik. Doa kamu diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu tidak mendoakan orang tua kamu, kamu menghukum orang tua kamu dalam hati kamu, ni mak ayahku ni memang dah sesat dah ni, tak boleh dah ni. Ya. Doa kamu, ibadah kamu, ya Allah Ta'ala tidak terima. Sebab apa? Redha Allah bergantung kepada redha kedua bapa kamu. Nah, jadi ingat. Ya, kita kena ingat. Jadi bukan berarti kita taat pada orang tua kita sesuatu yang melanggar Allah dan Rasul. Ya, kita tidak mentaati orang tua kita melanggar Allah dan Rasul. Ya, kalau pertama Allah. Ya, yang kedua Rasul. Bukannya macam ada seorang isteri tu dia mesej dengan ustazah, ya, badan dia dah teruk. Saya kata, you dah eczema dah teruk. Cakaplah dengan suami. Suami saya kata tak apa, kita orang tawakal je. Ya, tawakal je, kita buat ruqyah je. Ustazah kata bukan macam tu. Kena ikut sunnah Nabi. Nak berubat bukan tawakal bodoh macam tu. Banyak ustazah parti macam tu. Lepas tu saya kata salah. Ketaatan yang kamu perlu taat dulu ialah Allah, Rasul. Kalau suami buat macam tu tawakal, itu nak bunuh diri kamu. Lepas tu saya kata kena ikhtiar. Sebab eczema ni bukan sakit-sakit biasa. Yang menderitanya kamu. Ya, ustazah ini benda ni ustazah nampak. Pergi dawa-dawa ustazah pergi tengok rumah. Ya Allah, rumah dengan panasnya. Dengan keadaan, ya Allah, isteri macam ni sakit. Sampai ustazah hilang respect. Sampai ustazah hilang respect. Ini yang ustazah nak beritahu. Cuma kita memberi kefahaman kepada orang tua kita. Mak, ayah, minta maaf, ini pendidikan saya. Saya nak berubat cara sunnah ni. Bagi mereka faham. Anak saya sedang berubat cara sunnah Rasulullah SAW. Kalau mak, ayah tak ni, tak apalah. Doakan yang baik-baik untuk kami. Ya. Tetapi seorang anak, ya, jangan sekali-kali anda ada kecil hati apa-apa dengan mak, ayah. Ya, itu yang anda kena faham. Sebab tu kalau sakit sihir, santau dan sebagainya. Sebab tu ustazah, masa anak ustazah Alung tu, benda syaitan akan masuk dalam dada anak-anak Adam apabila ada kecil hati. Seorang isteri, syaitan akan masuk di dalam hati seorang isteri apabila ada kecil hati dengan suaminya. Jadi perkara ni kena jaga. Ini adalah mainan-mainan syaitan. Yang jaga, ya, ini adalah mainan-mainan syaitan. Jadi semua orang kena jaga yang apa yang ustazah sampaikan. Dan juga tawaran seks safar dibuka semula untuk 20 sahaja, ya, seks safar, iaitu ambil peluang seks safar yang insya-Allah nanti saya akan maklumkan dalam Telegram. Dan tolong pakai ubat mata putih 10 minit, racun sedang keluar. Dan ada pesakit yang ada muntah darah, berak darah dan sebagainya,
Jangan panik. Apa yang Ustazah kata, ya, perubatan sunnah bukan black magic. Ustazah akan tunjuk, Ustazah akan baca mesej seorang demi seorang, dan Ustazah akan ajar bagaimana cara sukatan yang diperlukan untuk semua pesakit dan sebagainya. Semua bersabar. Jadi apa-apa, makan pati ahmar, kuatkan antibody masing-masing, pati aspa, ya, kalau tekak kita kering. Kalau L-warid, kalau ada L-warid makan 21 titik sejam-sejam, sapu L-warid sekerap yang mungkin. Dan supaya anda akan nampak perbezaan. Dan di sini yang Ustazah nak ingatkan, supaya menjadi pengajaran kepada kita tentang Alqamah. Ya, jadi penyakit tentang Alqamah ini sesuatu anak yang ibadah, kuat beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi kesilapan seorang anak itu membuat ibunya kecil hati. Kenapa? Alqamah lebihkan isteri daripada ibunya. Jadi di sinilah yang kita kena ingat sama-sama, ya, peringatan kita bersama-sama. Jadi kalau mak kita buat sesuatu yang tidak baik, kita beritahu pada mak kita apa yang mak buat, pandangan mak tu, minta maaf lah banyak-banyak mak. Saya tak boleh ikut. Sebab apa saya tak boleh ikut? Saya tahu bahaya ni. Mak tengok, cubalah cari, ya, buka Google, bahaya Panadol ni, bahaya ni. Ya, ubat yang mak makan tu, apa kesan bahayanya. Cuba kita bagi supaya mak tu berfikir. Mak fikir dulu sebelum mak nak makan atau mak nak pakai benda ni. Mak fikir sebenarnya. Kalau mak terus nak buat macam ni, nanti apa-apa berlaku, mak jangan kata saya tak beritahu mak. Tapi saya sentiasa doakan yang baik. Kalau mak tak mau dengar cakap kita, jangan ada kecil hati dalam hati kita. Yang apa yang kita buat ialah doakan yang baik-baik kepada orang tua kita. Jadi minta maaf, ya. Jadi Ustazah beritahu kepada semuanya, InsyaAllah. Jadi lain bersabarlah. Ustazah nak baca mesej ni memang banyak dalam Telegram. Jadi bersabarlah, ya. Hantar Telegram, tolong hantar link Telegram sebelum Ustazah penutup. Sebab kalau ada orang baru, apa-apa nak tanya, masukkan dalam link. Sebab kalau Facebook Sunnah Tidak Pernah Bohong, yang pertama tu dah kena hack, dah dimasuk video-video yang bukan-bukan. Cuma Ustazah ada Sunnah Tidak Pernah Berbohong 2 dalam Facebook halaman Ustazah. Jadi insyaAllah, ya, kongsikan link persatuan kita. Ustazah, kenapa Allah datangkan orang sakitkan hati kita? Sebagai ujian, ya Ustazah. Okey. Kenapa Allah datangkan orang sakitkan hati kita? InsyaAllah besok tolong kita sambung. Kenapa Allah datangkan orang sakitkan hati kita? Kalau anda tahu sesuatu yang kamu tidak suka itu adalah baik bagi kamu, dan anda tidak tahu rahsia dia, subhanallah, betapa, ya, orang yang menyakiti kita itu sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita yang kita tidak tahu. Kalau kita menerima dengan kita faham, kalau kita faham benda itu ialah baik. Macam Ustazah selalulah, kalau Ustazah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Orang menyakiti hati Ustazah, orang kata Ustazah, Allah beri pada Ustazah, Allah akan lupakan Ustazah tentang orang sakitkan hati Ustazah. Itu satu hadiah yang Allah beri. Orang tu buatlah macam mana pun dengan Ustazah, kata Ustazah macam-macam, Ustazah akan lupa. Ustazah akan dilupa. Kalau Ustazah ingat orang tu pernah sakitkan hati Ustazah pun, dalam hati Ustazah, sebab apa? Mungkin Ustazah, hati kita dah get ready, ya Allah, aku ampunkan segala dosa-dosa manusia dengan aku. Sebab apa? Aku sendiri manusia yang selalu melakukan dosa. Aku sendiri manusia melakukan khilaf. Aku sendiri pun mengharap Allah sentiasa mengampuni aku. Dan Ustazah sendiri pun manusia no perfect, tidak sempurna. Dan Ustazah sendiri pun pernah menyakiti manusia. Ustazah sendiri pun ada menyakiti orang yang kita, bukan semua orang yang boleh, yang kita nak gembirakan hati orang. Kadang-kadang kita ada kecilkan hati orang dan kita mengharapkan orang ni mengampuni kita, orang ini maafkan kita. Jadi Ustazah lebih mudah mengikut kunci apa yang diajari Rasulullah SAW, ya. Kunci diajari Rasulullah SAW ialah ampunkan segala dosa manusia, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya, itu saja menjadi ubat. Ya, kalau sebesar mana orang sakiti kita, sebesar itulah, ya, yang kita pernah menyakiti orang. Dan di situlah kita kena banyak istighfar. Maknanya kita jangan fikir apa orang tu buat dengan kita, kita maafkan dia. Dan kita lupakan, kita cuba lupakan. Jangan simpan hati. Kita doa orang yang sakiti kita tu dengan doa yang baik-baik. Dan nanti kita lihat jiwa kita tu sebenarnya lebih tenang. Ya, sebenarnya doa kita, jiwa kita akan menjadi lebih tenang. Kalau sebenarnya lah bagi Ustazah lah. Sebab
Kalau jiwa kita tak tenang, kita kena istighfar, banyak minta kepada Allah. InsyaAllah besok Ustazah akan cuba ingatkan Ustazah, banyaknya orang menyakiti kita sebab kita pun banyak menyakiti hati orang dan kita tak sedar dalam diam paling besar kita menyakiti hati suami dan kita menyakiti hati ibu bapa kita. Ibu bapa mentua kita. Jadi cari-carilah kalau kita tak nak disakiti. Jadi itulah ya, jadi carilah, itu kunci dia. Sebenarnya di situ. Ya, kadang-kadang kita tak sedar. Kadang kita duduk suami isteri, mana kita sedar kadang-kadang kalam kita ni menyakiti hati suami. Ustazah lebih takut ustaz diam. Ya, kalau suami tu diam sebenarnya lebih takut. Kalau suami diam, kita sakiti suami diam, Ustazah lebih takut. Tapi Ustazah lebih suka cara Ustazah kalau ustaz diam, Ustazah susah hati. Lepas tu Ustazah akan cari pasal supaya Ustaz luahkan apa yang menyebabkan Ustaz kecil hati dengan Ustazah. Ya, biarlah Ustaz buat macam mana pun dengan Ustazah. Lepas tu Ustazah tahu, oh silap aku kat sini. Bila silap Ustazah kat sini, Ustazah akan muhasabah diri. Ustazah lebih takut Ustaz diam. Kalau Ustaz diam, Ustaz tak cakap apa-apa, Ustazah akan gelisah. Ustazah akan gelisah, aku siap. Jadi buat ini tak kena, itu tak kena. Kalau kita buat kerja apa tak kena, carilah salah kita dengan suami, dengan mak ayah kita. Ya, jadi itu yang membuatkan jiwa Ustazah tak tenang lah selalunya. Kalau Ustaz kata, yang ingatkan Ustazah, yang tak live ke? Jadi Ustaz, mana Ustaz kata yang live. Padahal Ustazah tak ada idea nak cakap apa ya, sebab Ustazah tengah fikir benda lain. So Ustaz kata, yang tak live ke? Ustazah kata, kalau suami aku yang suruh live, mesti Allah ilhamkan. Mesti dari suami aku. Jadi macam tu. Sebab tu Ustazah dululah, masa kami muda-muda, Ustaz zaman muda kan, dalam muda, sama muda. Ustazah kalau gaduh dengan Ustazah tak suka Ustaz diam. Ustazah suka cari pasal. Dan Ustazah akan bagi Ustaz luahkan apa yang tersimpan. Biarlah anak ke nampak macam pecah rumah. Ya, bergaduh tu macam satu kampung dengar. Tetapi sebenarnya Ustazah tahu di mana salah Ustazah. Ustazah tahu mana silap Ustazah. Dan bila benda kita luahkan kan, jadi kita nampak. Tapi cuma bila dah berumur, dah tua ni, dah penat sikit lah nak buat perangai tak senonoh macam tu kan. Cuma bila dah tua ni, Ustazah lebih banyak. Ustazah bersyukurlah. Ustazah sentiasa macam Ustazah banyak belajar. Kadang-kadang dulu Ustazah tahu kesilapan Ustazah, selalu gopoh lah. Ustazah selalu gopoh. Bila bercakap, Ustaz nak bercakap, Ustazah suka potong. Jadi Ustazah dah, bila kita hidup dah lebih 20 tahun tu, maknanya banyaklah benda yang kita perbaiki tentang diri kita sendiri. Jadi ajarlah anak kita ya, sebelum tidur ajar anak kita, tanya anak kita ada kecil hati apa-apa tak dengan Umi. Tanya ya. Tanya anak-anak kita ni, ibu-ibu, bapa, tolong doa. Kalau anak-anak nak lulus dalam kehidupan dia, nak berjaya dalam kehidupan, ajar anak-anak kita sebelum tidur muhasabah diri. Tanya dengan anak-anak kita, ya, ada tak kecil hati dengan Umi? Ya, ada tak rasa kecil hati? Ya, ada tak rasa apa-apa yang mak tak ada? Tapi bila anak kita cerita jujur, janganlah melenting. Bila anak kita jujur, oh ya ke macam tu? Ambil masa, time dan kita jelaskan pada anak kita apa yang kita buat. Mak bukan tak adil, ya, kakak sebab apa? Jelaskan balik pada anak-anak. Supaya dalam hati anak tu jangan dia simpan sampai dia membesar. Kalau kita pukul anak kita, ya, kita luahkan balik pada anak kita, kenapa mak buat macam tu? Mak dah letih, penat. Ya, tiba-tiba kakak sepah macam tu. Bayangkan mak tengah serabut. Jadi mak tengah serabut. Cuba kakak, kalau kakak buat macam tu, kakak buat macam Umi tak? Jadi malam ni, tiap-tiap malam sebelum anak tidur, kita tanya anak, ada tak apa-apa kecil hati dengan mak? Jadi cuma kita lah. Lepas tu kita pula ibu, kita tahu. Ya, lepas tu cium dahi anak dan anak cium dahi kita. Ya, sambil-sambil lepas tu doakan. Ajar anak kita mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, mudah-mudahan sebelum kita mati besok, ya, anak kita mengajar balik syahadah kepada kita. Ya, yang sama-sama. Dan insyaAllah muasabah sakit-sakit sunnah. Jadi stop makan sena Mekah. Dan juga madu habatus sauda, madu lebah bunga duduk habatus sauda, tolong stop, tolong maklumkan dalam grup, dua-dua grup, ya, suruh mereka siapa yang dah sampai set Pati Ahmad, Pati Asfa, ya, dan sebagainya. Jadi mulakan dengan sapu al-warid kerap, ya, dan juga pakai buat penawar mata putih setiap lepas solat. Kalau tidak ada apa-apa, kalau ada apa-apa sejam-sejam. InsyaAllah sampai di sini saja. Mudah-mudahan Allah memberi pengampunan dan keberkatan dalam hidup kita. Jadikanlah doa kita dan berbaik sangka dengan orang tua kita. Jangan hukum orang tua kita. Dan carilah orang tua kamu, mentua kamu, carilah mereka
supaya hidup kamu lebih baik, berkat dan sakit kamu dapat dirawat, dan anak-anak kehidupan kita dan rezeki kita bertambah baik dan baik. Dan di mana orang tua kita itu adalah kita mencari redha Allah. Nak cari redha Allah, cari orang tua kamu. Nak mencari cinta Allah, cintailah, ikut Nabi kamu, Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupan kita. Sekian daripada Ustazah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam warahmatullahi kepada mereka yang memberi salam. Wassalamualaikum. Nak ajak makan ya?